minta maaf, minta maaf. Saya sendiri yang saya sendiri punya salah, saya tak on mikrofon. Sebab itulah kami berdua bisu tadi. Okey, apapun ulang balik Tuan Haji. Baik, Hari ni silakan. kami boria dua-dua orang. Saya pakai t-shirt dan Tuan Haji pakai kemeja yang cukup cantik dengan sulam-sulam. T-shirt ini adalah dan juga kemeja ini adalah daripada siri Minggu Negarawan dan Tuan Haji juga sebagai salah seorang panelis kita pada Minggu Negarawan. Ramai yang minta, ramai yang tanya. Tak ada jual ke nak simpan buat kenang-kenangan. Jadi insya-Allah demi anda semua di atas permintaan cukup banyak, insya-Allah mungkin kami akan buat untuk dijual kepada anda semua di seluruh negara. Tapi sebelum apa-apa, Okey. saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih di atas hadiah kemeja yang cukup berboria dengan kita ni. Terima kasih. Sama-sama Tuan Haji. Okey. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita, kita semua, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Kenapa Tuan Haji? Ramai orang di TikTok saya maupun di TikTok Inspirasi Channel, di YouTube dan lain-lain lagi yang mendoakan kesejahteraan buat ayahanda Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Alhamdulillah, insya-Allah Tun Dr. Mahathir pun dah semakin baik, semakin sihat dan Tun akan kembali bersama dengan kita semua, rakyat Malaysia. Sama-sama kita doakan semoga Tun Dr. Mahathir disegerakan sembuh Tuan Haji. InsyaAllah, amin. Yang kedua, ada lagi Tuan Haji. Novel That's My Way. Ini awal-awal ni saya nak promo dulu. That's My Way bakal dilancarkan. Apa itu That's My Way? Iaitu sebuah novel karya Datuk Dr. Fairuz Hussein yang akan berada di pasaran 15 Mac 2024. That's My Way itu adalah mengisahkan perjalanan hidup yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Daripada kanak-kanak sampailah remaja. Cukup menarik novel ini. Saya pun dah baca habis. Oh ya. Dah. Kerana novel ini adalah terbitan Arkan Studio dengan kerjasama Inspirasi Channel lagi. Jadi kami dah go through, Tun Dr. Mahathir pun dah go through novel ini. Novel ini adalah dipetik daripada cerita Tun Dr. Mahathir sendiri. Hari ini kami ada muat naikkan TikTok. Februari 2023, maksudnya cukup setahun. Ketika rakaman dibuat di pejabat Tun Dr. Mahathir, Tun bercerita zaman kehidupan beliau daripada kanak-kanak. Siapa kawan baiknya, siapa yang suka bully dia, macam mana dia pergi sekolah. Ni nak macam dah cerita dalam novel ni. Oh, tak boleh. Okey, kita stop. Nak benda tu kena beli buku lah. Baik. Kena beli buku. Jadi apa pun, okey Tuan Haji. Saya bersetuju. Cerita banyak tadi orang tak mau beli buku lah. Dapatkan, boleh ada pre-order dah boleh buat. Okey, nanti kami bagi link, boleh WhatsApp terus ke number Inspirasi Channel untuk mendapatkan 500 naskah pertama ada Tun Dr. Mahathir punya sign. Oh, I see. Okey, macam biasa Haji, Baik, standard silakan. saya nak kena sebut ni. Rakan-rakan kita yang awal-awal ni, Yahya Zah hadir. Ni orang kampung saya tak pernah miss. Sultan Bumi. Ayak hitam. Padang tembak Sultan Bumi. Salam Tuan Haji dan Fazli. Okey, sound dah okey Yahya nah. Tadi minta maaf. Saya punya kesilapan. Saya tak on mikrofon. Cik Azmi Samsudin, audio problem. Langsung tak dengar apa ya tadi. Ni Yahya pun dah jawab okey. Sultan Bumi kata salam, nampak handsome dua-dua baju hitam tu. Dia kata baju je nampak handsome. Oh, baju yang handsome kah? Kami dua-dua hitam kah? Amboi, tak patut. Okey, Mukminin Nur bin Shah. Assalamualaikum saudara Fazli, Tuan Haji Hanif. Tapi sekarang saya di Tamparuli, Sabah. Dapat dengar dengan clear. Wow, jauh dari Tamparuli, Sabah. Yang menonton di YouTube. Termemi. Assalamualaikum Tuan Haji dan Abang Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.
Kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Nick Allen. Kupasan dan juga apa dia? Langkah seterusnya. Okey. Tuan Haji, bila Nick Allen ni dah jadi apa, bukan nak kata macam mana? Gempak seluruh negara. Ya, betul. Daripada kisah hidup peribadi dia, kita bukan nak tahu kisah hidup peribadi sesiapa, dan sehinggalah membawa kepada keputusan Mahkamah Persekutuan. Ada yang kata macam ni, ada yang mempolitikkan keputusan itu, ada yang kata begini, ini betul, ini tak betul, itu tak betul. Apa sebenarnya, Haji, isu yang betul-betul yang berbangkit dalam kes Nick Allen ini, Tuan Haji? Silakan, Tuan Haji. Ya, terima kasih Saudara Fazli dan para penonton. Pertama sekali, memanglah secara tepat dinyatakan sejak lewat-lewat ni, iaitu sejak keputusan Mahkamah Persekutuan diberi pada hari Jumaat yang lalu, 9 hari bulan Februari. Dan in fact, lebih kurang sebulan, 2 bulan sebelum itu pun, kes berkaitan Nick Allen ni telah pun menarik perhatian ramai orang. Sama ada dari sudut yang sihat maupun ada dari sudut yang tidak begitu sihat. Tapi soal pokok di sini, ramai yang tidak begitu memahami apa sebenarnya isu yang berbangkit dalam kes Nick Allen dan anaknya yang membawa tindakan terhadap kerajaan negeri Kelantan. Jadi, soalan paling penting di sini adalah, kalau kita nak faham tentang kedudukan mahkamah syariah, kalau kita nak faham tentang kedudukan undang-undang syariah, maka kita kena terlebih dahulu faham sedikit sebanyak sejarah Malaysia. Pembentukan Malaysia sebelum daripada merdeka dan sehinggalah sekarang. Baru kita akan dapat bayangkan apa sebenarnya isu ini. Jadi untuk ringkaskan bahagian sejarah ini yang relevan kepada isu perbincangan kita, kita kena faham sebelum Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan, kesemua negeri yang menjadi negeri di dalam negara Malaysia sekarang ni merupakan negara mereka sendiri pada masa itu. Iaitu kita khususkan pada masa jajahan British lah. Jadi mereka ni sebenarnya merupakan negara tersendiri. Raja mereka, sultan mereka memerintah wilayah dan taklukan mereka sendiri. Contoh macam Perak, negara Perak. Negara Perak. Johor, negara Johor. Kelantan, negara Kelantan. Kedah dan sebagainya. Jadi setiap negara tersebut, saya sebut negara untuk rakyat faham bahawa mereka berbentuk negara pada masa itu. Walaupun antara mereka yang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat memanggil kawasan itu mungkin negeri, tapi dari segi konsep, ianya adalah bentuk satu negara yang berdaulat, mempunyai undang-undang mereka sendiri, mempunyai rakyat mereka sendiri, raja mereka memerintah kawasan dan taklukan mereka. Jadi pada masa itu, yakni sebelum British masuk pun, undang-undang yang terpakai pada masa itu adalah undang-undang Islam dan adat resam orang Melayu. Apabila British masuk, maka dibawa masuk undang-undang yang kita panggil, yang kita kenali sebagai common law, yang kemudiannya telah pun dijadikan sebagai akta dan undang-undang bertulis selepas daripada itu. Tetapi pada masa itu sekalipun, sama ada di negeri-negeri Selat, sama ada di negeri-negeri bersekutu ataupun negeri-negeri tidak bersekutu, yang mana ada penglibatan British secara langsung ataupun tidak langsung, Islam dan adat resam Melayu tidak dicampuri oleh British. Ditinggalkan untuk diurus tadbir oleh pihak istana, sultan dan raja. Jadi selepas itu, apabila Malaysia merdeka, kesemua negeri ini berbesar hati untuk menyerahkan kedaulatan mereka supaya negeri mereka menjadi sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu pada masa kita merdeka 1957, dan kemudian dia menjadi Malaysia apabila bercantum dengan Sabah dan Sarawak, dan pada peringkat awal dengan Singapura yang kemudian telah keluar untuk menjadi Malaysia. Jadi berbesar hati mereka ini untuk menyerahkan
daulat mereka pada negeri untuk persekutuan mentadbir daripada pada masa itu Kuala Lumpur, sekarang Putrajaya. Right? Jadi ini kita kena faham. Pada masa yang sama, memandangkan Islam dan Melayu diletakkan pada sultan-sultan daripada zaman sebelum British dan zaman British, maka isu Islam ni disimpan secara khusus untuk negeri. Persekutuan tak masuk campur. Jadi apabila kita merdeka, kita ada undang-undang tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang ni Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan ni mengatur cara tadbir urus negara. Di mana konsep tadbir urus antara persekutuan dan negeri dinyatakan dengan agak terperinci. Apakah dia kuasa federal? Yang ni bila sebut federal, persekutuan lah. Apakah kuasa state atau negeri? Dinyatakan. Dan kita juga kena faham di sini, ada 3 cabang arus tadbir negara. Eksekutif, iaitu yang mentadbir negara. Kerajaan pusat, dan di negeri, kerajaan negeri. Itu satu. Yang kedua adalah legislature ataupun legislatif. Cabang yang menggubal undang-undang. Untuk persekutuan adalah parlimen. Untuk negeri adalah Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiganya adalah mahkamah. Yang akan mengurus tadbir berkaitan dengan sistem keadilan. Iaitu perlanggaran mana-mana undang-undang bertulis atau mana-mana pertikaian antara individu dengan individu atau individu dengan kerajaan akan dibawa ke mahkamah. Di persekutuan, mahkamah sivil. Dan secara khusus mahkamah syariah di negeri untuk mentadbir urus undang-undang Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tetapi bila kita dah sebut tentang mahkamah sivil, mahkamah syariah, kita dah sebut tentang gubalan di persekutuan, gubalan undang-undang di negeri, kita kena faham pada masa kita merdeka dan perlembagaan digubal, maka ada diletakkan dengan khusus di dalam perlembagaan. Apakah dia kuasa gubalan persekutuan? Ini parlimen boleh buat. Apakah dia kuasa gubalan negeri? Ini negeri boleh buat. Jadi untuk mengetahui siapa boleh gubal apa, kena semak senarai. Kalau persekutuan mempunyai hak menggubal perkara itu, maka negeri tidak boleh masuk campur. Tak boleh masuk campur. Tak boleh masuk campur. Begitu juga kalau negeri mempunyai kuasa eksklusif untuk menggubal perkara tersebut, contohnya Islam, maka persekutuan tak boleh masuk campur. Jangan kita lupa, kita dah sebut tadi, Islam di bawah negeri. Bila Islam di bawah negeri, bagaimanakah persekutuan nak buat undang-undang berkaitan Islam? Dia dah campur dah dalam urusan negeri. Dia dah kacau dah. Kacau dah. Itu akan diterima pakai sebagai melanggar konsep perlembagaan. Now, untuk mengetahui apakah dia kuasa gubalan persekutuan, kuasa gubalan negeri, senarai yang wujud di dalam perlembagaan terletak di bawah jadual 9. Ini perlu saya tekankan supaya siapa yang menonton boleh semak. Jadual 9 ada 3 senarai. Senarai pertama adalah senarai persekutuan. Dalam situ kita akan nampak apa yang boleh digubal oleh persekutuan satu sampai habis. Dan senarai negeri terdapat dalam senarai kedua. Okay. Senarai ketiga adalah disebut senarai bersama, concurrent list. Minta maaf. Silakan Haji. Anwar Abdul Hamid, salam. Ini gag Black Friday ke Ombo? Tidak ada blacknya pada Friday sebenarnya. Dia menjadi Black Friday sebab ada orang yang tak faham dan salah faham. Sambung Haji. Saya teruskan. Jadi balik kepada senarai 1 dan senarai 2, persekutuan dan negeri ni, kita akan nampak Islam terletak ataupun gubalan undang-undang berkaitan Islam diletakkan dalam senarai negeri, iaitu senarai kedua di dalam butiran nombor 1. Di situ kita akan nampak apa dia boleh gubal. Undang-undang nikah, cerai, wakaf, masjid, perkara-perkara yang berkaitan. Dan ada satu bahagian yang mengatakan bahawa dia boleh gubal kesalahan-kesalahan jenayah
yang melanggar peraturan Islam selagi ia tak terkandung dalam senarai persekutuan. Maksudnya tidak bercanggah. Itulah dia isu dia. Okey. Dan inilah menjadi isu di dalam kes Nick Allen. Oh, okey. Now, saya berhenti sekejap. Saya akan jawab soalan saudara Fazli bersama dengan huraian Nick Allen berkaitan isunya. Dalam kes Nick Allen, apa yang berlaku adalah terdapat suatu enactment jenayah syariah negeri Kelantan tahun 2019 yang telah digubal oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan yang telah pun menggubal pelbagai peruntukan jenayah syariah yang dalam pandangan Dewan Undangan Negeri Kelantan adalah isu-isu berkaitan dengan peraturan agama Islam yang mereka berhak untuk gubal, maka mereka gubal. Dan daripada senarai yang ada dalam enactment 2019 ni, Nick Allen, seorang rakyat ataupun yang berasal dari Kelantan bersama anaknya, telah mencabar beberapa peruntukan daripada enactment tersebut. Dia bukan mencabar keseluruhan enactment. Dia tidak mengatakan keseluruhan enactment itu tidak sah. Dia mengatakan pada masa awal, dia mengatakan 20 daripada 50 lebih peruntukan enactment tersebut tidak sah. Kerana apa dia kata tak sah? Sebab dia kata ini ni kalau kita tengok betul-betul, walaupun ianya merupakan isu berkaitan dengan hukum hakam ataupun peraturan Islam, tapi dia termasuk sebenarnya dalam senarai persekutuan. Jadi bila termasuk senarai persekutuan, maka klausa pengecualian, preclusion clause dalam bahasa Inggerisnya, yang mengatakan boleh gubal undang-undang jenayah syariah berkaitan peraturan Islam selagi tak termasuk dalam senarai persekutuan terpakai. Oleh itu dia kata, Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak berkuasa untuk menggubal section-section berkenaan yang 20 yang mula-mula dia cabar itu. Itu sebenarnya isunya. Isunya bukan berkaitan dia mengatakan mahkamah syariahnya tidak sah. Tidak. Dia tak mengatakan hukum hakam syarak atau hukum hakam syariah tidak boleh terpakai di dalam negara Malaysia. Tidak. Ini terdapat kekilafan dalam fahaman. Kenapa saya sentuh ni saudara Fazli? Sebab saya percaya saudara Fazli pun setuju. Banyak sangat perkara yang bertular di media sosial yang bercakap berkaitan kes ini. Minta maaf saya kena nyatakan di sini. Tanpa selidikan yang betul. Tanpa usul periksa. Apakah isunya. Dan membuat kenyataan-kenyataan yang berbaur tuhmahan tentang fakta kes itu. Yang boleh mengakibatkan kekeliruan dan kecelaruan di kalangan masyarakat Muslim dan juga yang bukan Muslim. Jadi ini perlu sebagai peguam, pengamal undang-undang dan sebagai panelis untuk program kita yang boleh dikatakan hampir mingguan sekarang ni, saya bertanggungjawab untuk menjelaskan. Kerana mana-mana kekeliruan dan ketidakfahaman rakyat perlu dijelaskan supaya ia tidak berlangsung dan ia tidak memudaratkan sistem tadbir urus negara. So balik kepada kes Nick Allen, kes Nick Allen bukan secara khusus mencabar mahkamah syariah. Kes Nick Allen bukan secara khusus mencabar keutuhan hukum hakam Islam. Dia kata pada peringkat awal 20 daripada 50 lebih peruntukan enactment syariah jenayah Kelantan 2019 tidak sah kerana apa yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan telah termasuk dalam senarai gubalan yang direserve untuk persekutuan. Okey, itu dah clear. Pada hari perbicaraan pertama, Pak, untuk maklumat semua, perbicaraan berlangsung 2 hari. Iaitu pada bulan Ogos tahun sudah, kemudian ditangguhkan kepada bulan 11, hari kedua, dan kemudian ditangguhkan untuk keputusan pada 9 Februari. So pada hari perbicaraan pertama, apabila Peguam Nick Allen berdiri untuk memulakan hujah, dia dengan rela hati telah menyatakan bahawa Nick Allen menarik balik cabaran terhadap 2 peruntukan.
Makna kata dia cuma cabar 18 lah. Dua tak cabar. 20. Jadi dua tu diserahkan ataupun dibiarkan sebagai peruntukan yang sah. Jadi apa yang dicabar? 18. Sekejap lagi kita akan datang. Now, apabila perkara itu berhujah kemudiannya, satu lagi perkara yang perlu saya tekankan di sini. Mereka dengan rela hati mengatakan juga, tujuan Nick Allen mencabar peruntukan yang 18 ini atas dasar Dewan Undangan Negeri Kelantan tiada kuasa untuk menggubal adalah mengguna pakai satu kes Mahkamah Persekutuan sebelum ini. Iaitu yang diputuskan pada tahun 2021. Iaitu kes Iki Putra Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor pada masa itu. Iki Putra Mubarak diputuskan pada 25 Februari 2021. Now, saya berhenti sekejap untuk menjelaskan apa itu kes Iki Putra. Kena Haji. Bagi mereka faham Haji. Semua faham. Baik. Bukan kata Marhain tak faham. Pembesar-pembesar pun tak faham Haji. Dan bukan saja pembesar-pembesar dan Marhain. Ada juga antara kami peguam yang kurang faham. Sebab mereka tidak terlibat secara khusus dalam kes tersebut. Ya. Ataupun dalam pengendalian kes Nick Allen untuk mengetahui latar belakang. Baik. Iki Putra ni adalah di mana seorang yang bermastautin di Selangor telah pun ditangkap dan kemudiannya dituduh atas cubaan meliwat di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah Selangor. Secara khusus Seksyen 28 peruntukan di situ yang merupakan berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah liwat. So bila dia dituduh dan didakwa di mahkamah, Iki Putra mengatakan kepada mahkamah, macam mana tuduh saya di mahkamah syariah sedangkan perkara ini adalah di dalam Undang-Undang Sivil Jenayah yang sudah digubal di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan. Saya sepatutnya tidak ada kuasa untuk negeri dan mahkamah syariah untuk mendakwa saya di sini. Keadilan kepada saya atau kesalahan saya jika ada adalah untuk mahkamah sivil. Jadi oleh kerana itu adalah hujahnya, maka dia perlu cabar kesahihan Seksyen 28. Jadi dia yang mula-mula cabar kuasa mana-mana Dewan Undangan Negeri menggumbal Undang-Undang Islam Syariah. So apabila dicabar di Mahkamah Persekutuan, cabaran terhadap kesahihan gubalan Undang-Undang Negeri kena terus ke Mahkamah Persekutuan. Dia tak start di Mahkamah Tinggi. Dan kemudian Mahkamah Rayuan. Apatah lagi dia tak start di Mahkamah Magistrate atau Mahkamah Session. Walaupun semua ni dalam Mahkamah Sivil, dia start di Mahkamah Persekutuan, bukan di Mahkamah Tinggi sekalipun. Ya. Jadi diterus ke Mahkamah Persekutuan dengan kebenaran yang diberikan. Dan untuk pendekkan cerita bagi tujuan pemahaman sahaja, Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan pada masa itu 25 Februari 2021. Jadi Kelantan bukan kes yang pertama. Ini adalah kes Selangor yang pertama. Bukan Nick Allen pertama. Bukan Nick Allen yang pertama. Nick Allen sendiri mengatakan di mahkamah, saya datang sini atas keputusan Iki Putra. Berpandukan kes Iki Putra lah saya mengatakan yang 20 dan kini 18 ini tak sah. Jadi bagaimanakah rakyat semua salah faham? Seolah-olah Nick Allen adalah orang yang mencabar kuasa gubalan negeri. Yang mula-mula cabar adalah Iki Putra Mubarak. Di Selangor. Jadi bila dicabar di sana, Mahkamah Persekutuan mengatakan, betul. Walaupun liwat sememangnya adalah undang-undang di bawah perintah Islam, tetapi kita sudah ada di bawah undang-undang sivil yang dirizabkan kepada Persekutuan sebagai undang-undang jenayah sivil di bawah butiran 4 senarai 1, itu kuasa federal. Dan bukan saja itu kuasa federal, undang-undangnya pun sudah ada di bawah Seksyen 377 C dan D. So, bandangkan sudah ada di situ, walaupun ini merupakan juga kesalahan syariah Islam, tapi tidak boleh digubal oleh undang-undang negeri. Jadi itu keputusannya. Now, di sini saya perlu nyatakan juga ya, untuk penjelasan yang lebih detail,
Iaitu apabila mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor dalam Iki Putra dan Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam kes Nick Allen tiada kuasa menggubal, bukannya mahkamah mengatakan undang-undang syariah itu tidak dihormati. Tidak. Betul. Okay. Mahkamah cuma mengatakan kami dari pembacaan perlembagaan yang mengasingkan kuasa gubalan negeri dan persekutuan berpendapat negeri tidak boleh gubal sebab sudah ada dalam senarai persekutuan. Jadi, satu lagi perkara yang perlu difahami rakyat adalah sama ada Iki Putra atau Nick Allen, keputusan Mahkamah Persekutuan bukannya mencabar hukum syarak. Dia mencabar kuasa gubalan negeri. Kuasa gubalan negeri. Nah, saya perlu tekankan di sini juga, lebih pada 30 tahun lalu, terdapat satu kes Mamat bin Daud. Mamat bin Daud daripada, saya percaya, lagi Terengganu kes tersebut, di mana ada undang-undang ditubuhkan oleh persekutuan. Ini oleh persekutuan, bukan oleh negeri. Untuk berkaitan dengan sembayang dua masjid dan sebagainya, dua imam dan sebagainya, atas alasan ianya boleh menyebabkan ketidakharmonian masyarakat. Ketidakharmonian masyarakat adalah kuasa persekutuan. Tetapi perkara itu telah dicabar di mahkamah. Dan pada masa itu, mahkamah berpendapat bahawa intipati undang-undang itu, peace and substance, itu perkataan yang paling penting dalam kedua-dua kes Iki Putra dan Nick Allen, adalah sebenarnya berkaitan dengan hukum Islam. Boleh semayang satu imam ke, dua imam ke, masjid dan sebagainya. Itu urusan agama Islam. Jadi persekutuan tidak boleh masuk campur dalam urusan negeri. Adakah rakyat tahu? Tak tahu saya rasa. Berdekad yang lalu ada keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengisytiharkan gubalan undang-undang persekutuan berkaitan dengan urusan agama Islam sebagai tidak sah, di mana persekutuan tiada kuasa. So sekarang ini Iki Putra dan Nick Allen pada hari Jumaat seminggu yang lalu mengatakan Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa kerana mencampuri senarai persekutuan. Jadi janganlah pada bila-bila masa menganggap mana-mana mahkamah persekutuan cuba nak mencampuri atau menghadkan isu syariah. Masalah di sini bukan undang-undang syariah. Masalah di sini bukan undang-undang sivil. Masalah di sini bukan mahkamah sivil maupun mahkamah syariah ataupun mahkamah persekutuan yang tertinggi ini. Masalah di sini adalah cara dan gaya bagaimana senarai itu dinyatakan, iaitu klausa pengecualian, dan bagaimana ianya perlu ditakrifkan. Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah tertinggi mempunyai kuasa untuk memberi tafsiran, takrifan setiap perkataan dalam perlembagaan maupun akta dan enactment. So dia kena buat kerja dia. Kerja dia dengan amanah, dengan ikhlas. Sebab di akhirat pun dia kena jawab sama ada dia menipu diri dia ataupun tidak. Betul. Jadi dia baca dan dia bagi takrifan melalui konsep, cara dan gaya takrifan dibuat. Prinsip-prinsip takrifan pun ada. Jadi dia terikat dengan perkara ini. Jadi masalah dalam kes-kes ini dan Nick Allen adalah isu berkaitan kandungan perlembagaan. Kita akan sentuh. Jadi ini di peringkat awal, rakyat kena faham apa dia isu sebenar dalam kes Nick Allen. Supaya tidak akan ada nak menuding jari bahawa hukum syarak sekarang ni tidak boleh dipakai. Saya akan jelaskan semua ni kemudian. Kononnya mahkamah sivil mengatasi mahkamah syariah. Kononnya mahkamah syariah kelas kedua, mahkamah sivil kelas satu. Tidak. Banyak kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan yang menyatakan dengan jelas bahawa konsep mahkamah syariah adalah mahkamah kelas nombor 2 adalah salah, songsang. Kerana selepas 1988, secara tepat 10 hari bulan Jun 1988, kerajaan
pada masa itu telah membuat pindaan kepada perlembagaan. Memasukkan perkara 121 dalam kurungan fasal 1 huruf besar A. Apa itu 1211A? Ianya mengiktiraf kali pertama dalam sejarah Malaysia. Ia mengiktiraf kewujudan mahkamah syariah dan pemberian kuasa, bidang kuasa, urusan mahkamah syariah kepada mahkamah syariah. Sebab sebelum 1988, mahkamah-mahkamah yang wujud di mana-mana negeri, walaupun dipanggil mahkamah syariah atau mahkamah qadi dan sebagainya, dia tidak diiktiraf sebagai satu mahkamah yang formal. Sebab di bawah perkara 1211A yang diiktiraf sejak merdeka sebagai mahkamah yang formal di bawah perlembagaan adalah mahkamah sivil. Itu pun mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Mahkamah session dan magistrate tidak dinyatakan di dalam perlembagaan. Ia diwujudkan di bawah akta mahkamah rendah. Hari ini baru saya tahu. Baik. Okey. Baik. Ini perlu saya jelaskan sebab ada orang tuhmahkan. Kononnya mahkamah syariah adalah mahkamah bawah. Jadi baik pergi mahkamah sivil. Tidak. Mahkamah syariah diiktiraf sejak 1988 dan kerana urusan pengwujudan mahkamah syariah, urusan prosedur mahkamah syariah, seperti mana urusan gubalan undang-undang syariah adalah di bawah negeri, maka setiap negeri yang berkuasa mewujudkan mahkamah syariah negeri masing-masing. Ia tidak diwujudkan oleh Putrajaya. Putrajaya tidak berhak nak mewujudkan mahkamah syariah negeri, melainkan wilayah persekutuan, Labuan dan Putrajaya. Itu cerita lain. Okay? Wow, ilmu baru hari ini saya dapat. Baik. Alhamdulillah. Saya harap whatever yang kita sentuh hari ini dapat membantu memahami dengan menyeluruh supaya segala kenyataan-kenyataan yang berbau tuhmahan atau yang silap faham dapat dileraikan. Jadi itu pasal mahkamah syariah diterima sebagai mahkamah yang selari. Complementing each other. Mahkamah syariah dan mahkamah sivil adalah untuk membantu satu sama lain, bukan untuk bersaing, not to compete with each other. Sebab apa yang boleh pergi mahkamah syariah adalah urusan mahkamah syariah. Mahkamah sivil tak boleh masuk campur. Dan apa yang urusan mahkamah sivil untuk mahkamah sivil, mahkamah syariah tak boleh masuk campur. Saya nak celah sikit boleh? Boleh. Tapi saya nak jawapan ringkas sudah. Boleh. Pasal tak nak lari pada tajuk kita. Ya. Bila Haji sebut 1988 mahkamah syariah, ya, ibarat diiktiraf lah di dalam perlembagaan seiring bersama dengan mahkamah sivil. Ya. Kan? Ya. Jadi sebelum 1988, maksudnya keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah tu dikira macam mana Haji? Cukup baik soalan saudara Fazli. No, hari ni cukup baik Cukup baik. Ini di belakang saya dah buat ijazah undang-undang ke? Betul. Sebelum 1988 dan ini juga antara sebab kenapa pindaan dibuat. Sebelum 1988 apabila orang-orang Islam pergi ke mahkamah syariah, mahkamah qadi dan ada keputusan. Dan ada pihak yang tak puas hati, mereka cabar keputusan itu di mahkamah sivil. Terus ke mahkamah tinggi. Kononnya sebab ini mahkamah-mahkamah yang tidak diiktiraf, maka mahkamah tinggi mempunyai kuasa semakan ke atas dia. So pada masa itu wujudlah keputusan-keputusan pasal hadana, pasal nafkah, nikah cerai yang dibawa ke mahkamah sivil dalam kapasiti untuk menyelia dan menyemak. Oleh kerana itulah pada tahun 88 jika disemak laporan Hansard Parlimen apabila dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu iaitu Tun Dr. Mahathir, dia mengatakan didapati banyak kes daripada mahkamah-mahkamah syariah telah pun dibawa ke mahkamah sivil yang membawa kepada keputusan-keputusan yang berbeza. Dan ini menjatuhkan hormat dan respek rakyat kepada sistem hukum syarak di negara kita. Oleh itu kita perlu memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada nilai-nilai Islam yang dipelihara di bawah perlembagaan melalui pewujudan mahkamah syariah yang diiktiraf di bawah perlembagaan. Itu sebabnya. So, saya kata soalan yang cukup baik. Dia menyentuh Hansard. Dia menyentuh ucapan Perdana Menteri pada masa itu. Jadi balik kepada soalan ni. So mahkamah syariah ni ada satu kes dalam Indira Gandhi.
Iaitu satu kes yang selalu kita dengar juga berkaitan pengislaman anak, sama ada boleh dibuat oleh seorang ibu atau bapa ataupun perlu kebenaran dua-dua pihak. Saya tidak akan masuk mendalam. Cuma dalam kes Indira Gandhi, apa yang berlaku adalah dalam menentukan sama ada mahkamah sivil boleh membuat semakan kehakiman berkaitan dengan enactment Islam. Berbeza. Bukan semakan kehakiman berkaitan keputusan mahkamah syariah. Itu tak boleh. Sebab dah ada 121 1A. Tapi boleh atau tidak dia membuat semakan kehakiman, judicial review, berkaitan dengan enactment Islam. Dalam masa itu, mereka telah menghuraikan latar belakang sejarah kehakiman segalanya, merujuk kepada 1221A, 121 dan sebagainya, mengatakan bahawa semakan kehakiman, iaitu satu kuasa yang diadakan dalam sistem kehakiman, adalah di-reserve kepada mahkamah sivil. Jadi sama ada dia perlembagaan ke, sama ada dia berkaitan akta persekutuan ke, sama ada dia berkaitan takrifan enactment ke, enactment Islam pun adalah untuk mahkamah sivil takrifkan. So dari sudut itu, ramai pengamal undang-undang, bukan rakyat saja, ramai pengamal undang-undang salah tafsir keputusan Indira Gandhi untuk mengatakan, bukankah Indira Gandhi yang mengatakan mahkamah syariah second class? Tidak. Dia cuma mengatakan disebabkan ianya digubal di bawah negeri, maka tidak ada kuasa yang di-reserve untuk semakan kehakiman kepada mahkamah syariah. Dari sudut kuasa semakan kehakiman, maka mahkamah sivil boleh semak kehakiman enactment Islam, bukan keputusan mahkamah syariah. So saya perlu nyatakan di sini sebab mungkin ada pengamal undang-undang yang mendengar program kita dan mengatakan Indira Gandhi yang cakap macam tu. Indira Gandhi tahun 2018. Kita pun tahu keputusan tersebut. Tapi tafsiran Indira Gandhi bahawa mahkamah syariah second class salah. Dan selepas itu banyak mahkamah. Saya nak sebut nama di sini, kes Rosliza tahun 2021, kes Dahlia Daima, kes 2022 yang akan, hari Isnin saya akan berujar di Mahkamah Persekutuan kes tersebut. Semua telah memperbetulkan kesalahfahaman pengamal undang-undang sekalipun berkaitan status Mahkamah Syariah. Secara rumusan berkaitan perkara ini, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil adalah sepakat sekata. Tidak ada yang atas, tidak ada yang bawah. It's complementary, membantu each other. Tidak compete, tidak bersaing antara satu sama lain. Itu tentang mahkamah. Tapi ini tidak menjawab isu Nick Allen. Sebab Nick Allen macam saya cakap tadi adalah berkaitan dengan kuasa gubalan undang-undang. Bukan kuasa mahkamah. Ya? Kuasa gubalan undang-undang yang mana boleh jadi jenayah, yang tidak boleh jadi jenayah. Jadi itu perkara yang berbeza. So saya harap daripada isu awalan ni, kita boleh nampak bahagian satu, apa isu sebenar. Betul. Dan Tuan Haji tambah pula untuk kita punya ilmu bagaimana mahkamah syariah itu diangkat, diiktiraf perlembagaan persekutuan pada tahun 1988. Terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad kerana yang mengangkat mahkamah syariah supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mahkamah sivil. Betul, boleh Haji tepat. Okey Haji. Haji minum ayak dulu, saya tengok ada tertarik. Tapi saya nak Tuan Haji sentuh ringkas-ringkas saja. Ada dua persoalan kejap saya nak Haji sentuh secara ringkas. Mana ni? Ni. Apa dia ni? ADK Dex. Assalamualaikum Tuan Haji, Tuan Wali. Apa pandangan Tuan Hanif tentang komen Mahkamah Persekutuan terhadap Tuan Yusfa Rizal? Baik. Boleh Haji? Boleh. Okey. Satu soalan yang bukan secara terus berkaitan topik, tapi relevan sebab dia terkandung dalam penghakiman yang amat arif Tun Tengku Maimun. Saya tidak akan melebarkan dengan panjang lebar isu yang disebut berkaitan Tuan Saudara Yusfa Rizal kerana ianya masih tidak tertutup sepenuhnya. Dan besar kemungkinan jika ada apa-apa perkara yang berbangkit berkaitan perkara itu, maka saya dimaklumkan oleh Saudara Yusfa Rizal bahawa saya akan mengetuai pasukan pembelaan beliau di mahkamah nanti. So, saya harap untuk hari ini saya tidak perlu menjawab sebab ianya adalah pramatang dan ianya akan mendahului apa-apa tindakan
yang mungkin mahu diambil oleh mana-mana pihak, yang mana kita bersedia. Saudara Yusuf Farizal sememangnya bersedia, cuma ada sedikit kekilafan fahaman oleh pihak-pihak tertentu berkaitan isu ini. So, kalau nak lebih, boleh hubungi saya secara direct. Saudara mana tadi? ADK. ADK, Des. Baik. Dan sebaiknya hubungilah saudara Yusuf Farizal sebab beliau boleh memaklumkan dengan lebih tepat. Dan di sini saya tertakluk kepada solicitor client privilege, iaitu saya tidak boleh mendedahkan perbincangan antara saya dan anak guam saya. Dalam isu saudara Yusuf Farizal, saudara Yusuf Farizal adalah anak guam saya. Okey. Okey nak ADK pula dah. Yang tu dadah mana tu. ADK. Des, adik Des lah kot. ADK. Okey, sebelum saya pergi, ada juga satu lagi soalan nak menarik. Tapi nak kita sentuh sekarang ke atau nak pergi dulu? Boleh kita sentuh dulu. Okey, mana dia tadi? Kalau soalan tu berbabit dengan apa yang kita akan sentuh. Ini bukan soalan, tetapi ini saya nak Haji bagi pandangan Haji. Siratul kata hanya golongan liberal sahaja yang mahu ubah undang-undang syariah agar mereka boleh buat maksiat tanpa diambil tindakan undang. Mungkin dia tak faham. Secara saya rasa ini kenyataannya yang saya tidak mengatakan salah. Sebab ada juga dalam golongan masyarakat kita yang suka mengatakan bahawa undang-undang syariah ni tidak perlu pun dipakai terima. Jadi itu yang saudari ataupun saudara Siratul mengatakan, iaitu cuma orang-orang yang berpandangan liberal sahaja yang tak mahu undang-undang syariah diguna pakai. Dia tidak bermaksud inilah isu dalam kes Nick Allen. Dia bercakap secara am. Betul tak Puan Siratul atau Cik Siratul? Jadi setakat apa yang cakap tu tepat. Cuma dia tak berkaitan dengan kes Nick Allen. Sebab Nick Allen tidak mencabar undang-undang syariah. Macam saya dah sebut tadi. Dia cuma mencabar kuasa gubalan Dewan Undangan Negeri. Satu perkara yang berbeza. Dia bukan mengatakan undang-undang syariah ni kuno. Dia tak kata undang-undang syariah ni tidak boleh pakai. Walhal dalam bahagian kedua nanti kita akan sentuh. Ada undang-undang syariah yang dia tak cabar pun. Dia terima sebagai sah. Maksudnya dia terima bahawa undang-undang syariah adalah undang-undang yang boleh dipakai kepada orang Islam. Cuma jika tidak digubal dengan betul, maka dia mengatakan menjadi hak dia dan rakyat lain untuk mencabar ketidaksahihan cara gubalan. Jadi saya harap, tapi terima kasih. Sebab kalau tidak ada kenyataan tadi, saya tidak dapat menguraikan dengan lebih panjang lebar. Okey Tuan Haji, kita pergi ke bahagian kedua. Okey. Bila Tuan Haji kupas ni, kita semua syok dengar. Tapi masa pun cemburu juga. Tuan Haji kupas panjang. Nak bagi kita faham. Tak kisah panjang pun, hari ni hari Sabtu kita cuti. Kita pergi lagi Haji. Bila kita sebut, okey lah, Nick Allen tadi Haji dah kupas. Cabaran dia buat apa dia bla 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 bla. Semua kita dah faham. Keputusan. Apakah keputusan yang sah mahupun tidak yang diputuskan Federal Court? Bila ramai yang tak faham lagi Haji, saya cakap terus terang, saya setuju dengan Puan Asmah Laili tadi pun ada mengatakan perkara yang sama. Ramai anak-anak muda ni tak faham apa dia keputusan Federal Court ni. Apa yang sah, apa yang tidak sah. Silakan Tuan Haji. Baik, sebenarnya daripada 20 yang dicabar, 20 ni maksud saya 20 section. 20 bentuk jenayah syariah yang digubal, yang dicabar. Akhirnya dia cuma cabar 18. Bukan 20 pun. Daripada 18, mahkamah membuat keputusan bahawa 16 daripada 18 yang dicabar tidak sah. Kerana Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal 16 seksyen tersebut. 2, mahkamah dapati sah walaupun dicabar. 2, mahkamah dapati sah walaupun dicabar. Dan di sini antara yang dicabar yang didapati sah adalah satu peruntukan berkaitan jenayah kalau ibu atau bapa atau keduanya menyerahkan anak orang Islam kepada bukan Islam ataupun kepada orang Islam yang tidak betul sifat keislaman dia. Yang tu Mahkamah Persekutuan mendapati peruntukan yang sah atas alasan bahawa pemeliharaan dan pembesaran anak
adalah antara perkara yang perlu mengikut ajaran Islam. Jadi oleh kerana mengikut ajaran Islam dan terdapat peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang untuk melarang orang bukan Islam daripada menyebar agama selain daripada Islam kepada orang Islam, maka untuk memelihara kefahaman Islam ni tidaklah boleh diserahkan kepada orang bukan Islam dan tidaklah juga boleh diserahkan kepada orang Islam yang tidak cukup sifat fahaman iman atau Islam. So atas dasar itu Mahkamah dapati ini pada inti dan parti dia, width and substance, adalah undang-undang mengikut peraturan Islam yang persekutuan tidak ada kuasa. Nah, di sini saya nak cerita juga. Padahal persekutuan ada kuasa untuk gubal berkaitan dengan undang-undang penjagaan anak-anak, undang-undang pengambil anak angkat. Semua ni di bawah undang-undang persekutuan. Tetapi dia tidak boleh mencampuri urusan agama Islam. Nampak tak? Di Mahkamah Persekutuan pergi satu-satu dan melihat adakah seksyen ini pada inti dan parti dia betul-betul isu Islam atau tidak. Kalau betul-betul isu Islam, walaupun ada dalam persekutuan macam Mamat bin Daud, dia masih sah. Itu antara dua seksyen yang telah dibenarkan sebagai sah. Tapi yang tidak dibenarkan sebagai sah, bagi saya, ada 16 yang telah diumumkan sebagai tidak sah. Telah menimbulkan sedikit kekeliruan. Sebentar tadi pun saudara Fazli ada tanya, boleh minum arak di Kelantan tak? Boleh berjudi di Kelantan tak? Ada ditanya. So secara khusus saya nak jawab tu di bahagian kedua. Now, di sini ada sedikit salah faham. Bukan sahaja orang ramai, tapi juga oleh pihak media yang meliputi keputusan Mahkamah Persekutuan tadi. Dan oleh kerana pihak media juga telah salah faham dan salah lapor, maka mengakibatkan banyak-banyak portal yang membuat laporan tersebut pun telah membuat kekilafan yang sama dan pengamal undang-undang pun ada buat perkara yang sama. Now, seksyen berkaitan dengan isu minum arak. Di dalam enactment Kelantan tersebut adalah seksyen 35. Okay. Sebenarnya Nick Allen tak cabar pun seksyen 35. Seksyen dengan enactment lebih kurang sama kan? Tak. Enactment dengan akta sama. Oh, akta. Undang-undang bertulis tu di negeri dipanggil enactment. Di persekutuan dipanggil akta. Seksyen dua-dua sama. Dua-dua sama. Kalau nombor 1, seksyen lah. Seksyen nombor 1 sampai 50, seksyen 1 sampai 100. Itu adalah butiran peruntukan tersebut. Tapi peruntukan tu adalah enactment untuk negeri, akta untuk persekutuan. Okey, jadi kepada Mas dengan saya soalan sama, jadi Tuan Haji dah jawab apakah maksud enactment. Terima Sebelum kasih. Haji pergi lebih, simple man pun tolong dengar. Dia tanya pasal mahkamah syariah ni tak boleh pakai ke? Okey, ini tajuk yang Tuan Haji tengah nak bagi tahu. Jadi berkaitan dengan minum arak ni, balik kepada apa yang saya nyatakan tadi, Seksyen 35 Enactment Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah berkaitan kesalahan jenayah minum arak. Ini ringkaskan bahasa mudah. Seksyen ini tidak dicabar oleh Nick Allen. Dia tak kata seksyen itu salah digubal. Maksudnya bila dia tak cabar, dia sendiri percaya dan menganggap bahawa memandangkan ianya adalah aturan agama, maka itu adalah kuasa Dewan Undangan Negeri untuk gubal. Apa yang dicabar dan dibatalkan adalah Seksyen 36, iaitu mengambil bahan yang mengkhayalkan. 35 adalah minuman yang memabukkan. Memabukkan arak. Itu masih jenayah, tidak dicabar. Seksyen 36 mengambil bahan yang mengkhayalkan. Khayal dengan mabuk. I'll come to that. Saya akan datang kepada situ. Sebab saya percaya perkataan-perkataan yang mempunyai maksud yang hampir serupa yang menyebabkan ramai rakyat keliru. Betul. Kononnya di Kelantan telah terbatal seksyen berkaitan dengan minum arak. Tidak, tak terbatal. Yang terbatal adalah seksyen berkaitan mengambil bahan yang menghayalkan. Tetapi yang lebih memudaratkan fahaman ini adalah kerana enactment dalam bahasa Melayu
Section 35 mengatakan minuman yang memabukkan. Section 36 bahan yang menghayalkan. Bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris dia lebih memeningkat. Section 35 enactment tersebut mengatakan intoxicating drink. Okay. Section 36 intoxicating substance. Jadi perkataannya sama, intoxicating. Pertama sekali, ianya menunjukkan bahasa Inggeris tidak cukup kaya dengan bahasa Melayu. Intoxication adalah satu perkataan. Dalam bahasa Melayu, kita ada dua perkataan yang memberi maksud yang lebih kurang sama tapi berbeza. Inggeris cuma ada satu perkataan, intoxication. Memabukkan atau menghayalkan. Tetapi kerana enactment Inggeris itu perkataannya intoxication dan penghakiman yang amat arif dalam bahasa Inggeris, maka ramai yang baca sekali imbas menganggap yang telah dibatalkan adalah intoxication, minum arak. Itu pun menyumbangkan kepada salah faham. Kekeliruan. Yes. Okay. Saya harap penjelasan ini menunjukkan apa yang telah terbatal adalah mengambil bahan yang menghayalkan. Apa itu khayal? Saya akan cerita sekejap. Tapi apa yang tak terbatal, minum arak masih tak boleh. Jadi janganlah ada orang mengatakan kalau siapa nak minum arak boleh pergi Kelantan. Tak, itu tak terbatal. Ya. Saya dengar ada video, ada TikTok, whatever. Betul. Tak betul. Ya. Tak betul. Now, apabila dikatakan bahan yang menghayalkan, ia tergolong dalam banyak bentuk bahan. Bukan saja minuman. Termasuk pil atau ubat atau dadah. Dan oleh itu mahkamah mengatakan bila dia melihat senarai persekutuan, sememangnya di bawah butiran 4, persekutuan mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan ubat maupun dadah. Dan memandangkan tidak ada kepastian bahawa dadah atau ubat dan sebagainya adalah melanggar peraturan Islam. Seperti mana mabuk atau arak melanggar peraturan Islam, memang terkandung dalam Quran dan juga pendapat-pendapat sahih ulama berkaitan perkara tersebut. Maka mengambil bahan yang menghayalkan bukannya untuk negeri gubal, adalah untuk persekutuan gubal. Nampak tak? Nampak. Itu alasan mahkamah bagi. Saya takkan di sini, di tahap ini, mengatakan sama ada saya setuju atau tak setuju. Itu bukan tujuannya. Saya cuma menjelaskan apa keputusan mahkamah. Okay. Setuju atau tak setuju akan datang bila kita datang kepada apakah kesan dan akibat daripada keputusan. Now, itu berkaitan minum arak. Kemudian kita ada satu section lagi berkaitan dengan judi. Ada juga orang mengatakan, Saudara Fazli. Betul. Sekarang ni kalau nak judi bolehlah pergi Kelantan. Tak kena tangkap. Tak kena tangkap. Salah. Dengar tu. Tak Salah. betul. Jangan duk dengar TikTok sangat. Silakan Haji. Sebenarnya judi di bawah enactment Kelantan ada di bawah section 37. Subsection 1A dan B. Dia ada perbezaan. A ni secara khusus menjadikan berjudi oleh sesiapa yang berjudi sebagai kesalahan jenayah. Dan section kedua adalah sesiapa yang menganjurkan, melakukan atau menyediakan tempat biasa untuk berjudi pun salah. Okay. Jadi orang berjudi salah. B mengatakan menyediakan tempat untuk orang berjudi, menganjurkan judi macam nak jual toto. Contohnya. Salah. Membuat lumba haram, nak beli tiket apa semua, siapa menang lumba. Betting bola. Right. Betting bola dan sebagainya. Salah. Dan dalam kes Nick Allen, apa yang Nick Allen mula-mula cabar antara 20 adalah 371A. Dia cabar judi. Tapi pada hari pertama perbicaraan pada bulan Ogos yang saya sebut tadi, dia telah tarik balik cabaran itu. Dia setuju bahawa judi adalah melanggar peraturan Islam. Dan pihak persekutuan tidak boleh mencampuri berkaitan dengan isu judi. Jadi sekali lagi Nick Allen tidak mencabar berkaitan dengan enactment berhubung dengan jenayah syariah judi. Yang dia cabar adalah 371B. Dia mengatakan bahagian yang menganjurkan, yang menyediakan tempat untuk berjudi, itu dia cabar tiada kuasa untuk
Dewan Undangan Negeri Kelantan gubal sebab dia kata itu sudah kuasa persekutuan. Sebab kita ada undang-undang bertulis persekutuan tentang Gaming Act, Betting Act yang meletakkan kalau nak buat isu-isu berkaitan judi kena pohon lesen. So itu dah ada peruntukan. So biarlah persekutuan handle benda tu. Jangan nak masukkan dalam syariah sebab syariah orang yang berjudi haram. Berbeza kat situ. Berbeza. Itu dia cakap. Jadi dia tak cabar judi, dia cabar benda yang menyediakan judi, tempat berjudi. Dan itu mahkamah telah bersetuju bahawa itu adalah untuk persekutuan dan telah pun mengisytiharkan 37 1B sebagai tidak sah. Sabar. Jadi apa yang diisytiharkan tidak sah bukannya berjudi. Menyediakan tempat berjudi atau menganjurkan perjudian. Itu tidak sah. Satu lagi Haji. Ramai juga duk viral sekarang ni Haji. Ni kes liwat pun katanya di Kelantan. Sebelum saya pergi pada kes liwat, untuk memperkukuhkan penjelasan berkaitan judi di Kelantan. Kalau saya pergi Kelantan, dan kalau di situ ada apa-apa program judi yang dianjurkan oleh sesiapa saja. Kalau saya pergi melibatkan diri dalam judi untuk berjudi, saya salah di bawah 37(1)A. Saya masih boleh ditangkap, ditahan, disiasat dan jika bukti cukup boleh dituduh oleh pendakwa raya syar'i di mahkamah syariah. Okey. Tapi orang yang menyediakan tempat untuk saya pergi beli tiket judi, tak kisahlah. Katalah saya lah Fazli Katalah Muhammad. Fazli Muhammad. Punyalah jahat. Menganjurkan berjudi. Awak buka di Kelantan sekalipun. Sekarang ni di Kelantan. Mahkamah Syariah ataupun penguatkuasa undang-undang syar'i tidak boleh tangkap awak dah. Sebab di bawah Seksyen 37(1)B itu adalah tidak lagi undang-undang yang sah. Okey, menarik. Maksudnya, untuk lebih faham lagi, walaupun awak tidak boleh tangkap oleh orang-orang penguatkuasa undang-undang syar'i, tapi sekiranya awak buka tempat berjudi itu tanpa lesen, maka pegawai syar'i ini boleh lapor kepada polis mengatakan ada Fazli ni buat tempat judi haram. Kami dapati lesen ke hampa pun dia orang tak minta. Tolong pergi siasat. Maka polis boleh datang siasat dan polis boleh bawa awak untuk diambil tindakan di mahkamah sivil jenayah, iaitu sama ada mahkamah magistrate maupun mahkamah session tertakluk pada hukuman di situ. Correct me if I'm wrong. Sure. Adakah yang ni cara orang kampung saya faham macam pemisahan kuasa sebenarnya? Ya. Boleh dikata macam tu tak? Betul, ada pemisahan kuasa berkaitan gubalan sebab itu yang dihasratkan apabila kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Tetapi sebelum saya menjawab soalan berkaitan dengan liwat, saya nak pergi kepada topik ketiga sedikit saja, bukan terus. Tetapi akibat daripada isu inilah, iaitu bila masa dia sah untuk digubal, bila masa tak sah untuk digubal. Semata-mata sebab ada dalam persekutuan. Adakah itu bermaksud walaupun ada dalam peraturan agama Islam tidak boleh digubal oleh Dewan Undangan Negeri? Jadi bahagian mana Islam yang dipakai? Bahagian mana yang tidak dipakai? Itu persoalannya. Itulah kesan dan akibat keputusan ini. Nombor satu. Itu kesan dan akibat yang menyebabkan porak-peranda. Sebab untuk berlaku adil dalam keputusan dan penghakiman yang amat arif Tengku Maimun sekalipun, dia mengatakan kita tak bersedia untuk memberi definisi lengkap apa itu undang-undang jenayah yang boleh digubal oleh persekutuan secara definite. Kita tak boleh bagi definisi. Begitu juga kita tidak tahu juga apakah perkara-perkara yang masuk dalam kategori peraturan Islam selain daripada dalam senarai 1 tersebut. Yang di luar senarai 1 pun kita tidak boleh bagi definisi. Apa yang kami lakukan dalam kes ini, dia katalah bukan saya. Saya tak duduk di situ. Kalau saya duduk mungkin keputusan berbeza. So dia kata apa yang kami lakukan di sini adalah untuk melihat setiap cabaran, setiap section dan menentukan adakah section tersebut daripada bunyinya, daripada inti dan partinya tertakluk kepada syariah, maka sah digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Tapi kalau tidak dan tertakluk kepada persekutuan sahaja, maka tak sah.
So it's a case to case basis. Hmm. Itu kesan kedua. Betul. Iaitu adakah macam manakah kita nak tentukan, macam manakah setiap Dewan Undangan Negeri, bukan saja Kelantan. Setiap Dewan Undangan Negeri nak tentukan apa yang mereka boleh gubal dan apa yang mereka tidak boleh gubal selagi tidak ada satu definisi konkret. Jadi setiap kali mereka gubal dan jika dicabar akan dibawa ke mahkamah dan mahkamah akan pakai prinsip case to case basis. Macam mana negara kita nak maju? Betul. Saya setuju. Macam mana undang-undang nak dilaksanakan sama ada di negeri maupun di persekutuan? Itulah kesan dan akibat keputusan Nick Allen ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesan dan akibat. Sebab saya dah masuk, saya teruskan. Now, setiap negeri boleh gubal undang-undang syariah. Tapi mereka gubal ikut keperluan negeri masing-masing. Memanglah. Takkan Malaysia nak gubal undang-undang yang tak relevan di Malaysia, yang relevan di Indonesia. Begitu juga yang Kelantan. Takkan dia nak gubal undang-undang yang tak relevan di Kelantan, yang mungkin relevan di Johor atau Pulau Pinang. So, setiap negeri akan menggubal undang-undang syariah yang mereka percaya relevan. Tetapi, kebanyakan negeri mempunyai peruntukan enactment syariah yang sama ataupun hampir sama. Yang sama atau hampir sama. Jadi kesan ketiga daripada kes Nick Allen ini adalah setiap peruntukan negeri lain. Kita dengar Menteri Besar Kedah mengatakan terdapat lebih kurang 7, tak silap saya menurut kenyataan beliau, peruntukan di dalam enactment syariah jenayah Kedah yang sama dengan yang dibatalkan di Kelantan. Kita juga dengar ada negeri Terengganu mengatakan mereka juga mempunyai beberapa enactment yang telah dicabar di Kelantan. Dan negeri-negeri lain mempunyai perkara itu. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Selangor baru dicabar satu. Ada lagi yang lain. Jadi kesan ketiga kes Nick Allen adalah mengguna pakai keputusan Nick Allen ini, maka setiap satu daripada enactment negeri-negeri lain boleh dan akan dicabar atas prinsip yang sama berkaitan peruntukan tertentu. Jadi dia ada efek domino. Ini bukan soal Kelantan ya. Saya dengar ramai mengatakan macam mana Dewan Undangan Negeri Kelantan boleh salah gubal. Awak tahu tak bukan soal Dewan Undangan Negeri Kelantan salah gubal. Gubalan-gubalan itu dibuat bertahun dulu. Tetapi cabaran yang bermula untuk mencabar kuasa Dewan Undangan Negeri bermula tahun 2021 Iki Putra. Baru 3 tahun yang lalu. Jadi jangan salahkan mana-mana Dewan Undangan Negeri. Pada masa itu mereka tengok apa tertulis dalam butiran 1 Senarai Negeri dan apa yang ada dalam perintah agama menurut fahaman dan panduan daripada alim ulama. Dan mereka gubal. Kemudian baru Iki Putra cabar. 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, Nick Allen pula cabar. Jadi jangan katakan semata-mata sebab enactment negeri Kelantan dicabar, maka kononnya Dewan Undangan Negeri Kelantan tak faham buat undang-undang. Saya tidak menyentuh dari sudut politik. Saya menyentuh dari sudut fakta. Ya. Dapatkan fakta yang betul. Saya bukannya penyokong mana-mana parti politik di negara Malaysia pada masa kini. Itu saya sahkan dah lama saya cakap. Tapi yang betul adalah betul, yang salah adalah salah. Jadi sekiranya ada orang membuat naratif dari sudut politik, saya cukup kecam dengan orang macam tu. Sebab mereka tak mau faham undang-undang dan tak mau faham sejarah dan fakta. Yang mana salah, kita kata salah. Tapi yang mana yang bukan salah, kita perlu nyatakan bukan salah. Di sini bukannya salah Dewan Undangan Negeri Kelantan ataupun sebelum ini Dewan Undangan Negeri Selangor dalam mengubah Seksyen 28, dalam mengubah seksyen-seksyen berkenaan. Sebab pada masa itu, untuk bertahun lama, lebih 50, hampir 60 tahun, tidak ada cabaran dibuat terhadap kuasa gubalan negeri. Iki Putra mulakan. Nah, jika saya boleh betulkan, bukan Iki Putra mulakan. Sebelum itu ada satu lagi kes. Negeri Sembilan. Oh, ada dah? Ada. Juzaili nama dia. Maaf, nama penuh saya tak ingat. Saya terlibat dalam kes tersebut di Mahkamah Persekutuan
bukan di mahkamah tinggi atau mahkamah rayuan. Dengan pendekkan cerita, 4 atau 5 lelaki di situ dituduh jenayah syariah berkaitan Seksyen 66 Enactment Negeri Sembilan yang melarang lelaki memakai baju pakaian Baju perempuan. Pondan ni. Tak payah kita nak go itu dia. Okey. Lelaki yang memakai cross dressing, memakai baju wanita. Okey, ataupun wanita memakai baju lelaki. Wallahualam lah. Itu kena tengok enactment section berkenaan jika ada. Tapi yang ni berkaitan lelaki yang memakai baju wanita. So dia tuduh, didakwa di mahkamah syariah dan dia cabar. Macam mana Iki Putra dicabar lepas dia tuduh. So dicabar dan dia cabar di mahkamah tinggi. Seremban. Dan kemudian ada rayuan difailkan di mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan mendapati bahawa atas alasan lain, bukan secara khusus, kononnya Dewan Undangan Negeri Sembilan tiada kuasa gubal, tapi atas alasan lain dalam perlembagaan dia batalkan seksyen tersebut. So di Mahkamah Persekutuan kami telah hujahkan itu salah. Mahkamah rayuan tiada hak untuk membatalkan kerana apa yang dicabar sebenarnya secara tak langsung adalah kononnya Negeri Sembilan tiada kuasa menggubal. Kalau kuasa menggubal, tak boleh cabar melalui Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kena terus pergi ke Mahkamah Persekutuan. Ingat saya cakap tadi? So, sebab proses dan prosedurnya salah, maka Mahkamah Persekutuan setuju bahawa sebenarnya cabaran terhadap Seksyen 66 adalah cabaran terhadap kuasa gubalan negeri. Dan kerana cara cabaran itu dibawa salah melalui Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, tidak dibawa terus ke Mahkamah Persekutuan, maka keputusan Mahkamah Rayuan dibatalkan. Jadi seksyen tersebut menjadi sah. Jadi walaupun ada cubaan pada masa itu 2015, cubaan itu gagal. Kerana proses itu salah. Sebab itu Iki Putra bawa terus ke Mahkamah Persekutuan. Sebab itu Nick Allen guna pakai Iki Putra bawa terus ke Mahkamah Persekutuan. Sejarah proses dan prosedur ni pun saya harap dapat faham. Tapi pokok yang saya nak sampaikan bukan proses dan prosedur. Yang saya nak sampaikan adalah fakta. Sebelum 2015, tidak ada orang yang mencabar kuasa gubalan undang-undang syariah oleh negeri. Jadi jangan salahkan sama ada negeri Perlis sampai ke Johor apabila ada enactment-enactment mereka yang masa depan mungkin dicabar akibat daripada domino effect kes Nick Allen yang merupakan domino effect pertama daripada kes Iki Putra. So, itu efek dan kesan. Balik kepada soalan. Liwat. Ramai duk komen nak dengar pasal liwat ni. Liwat ni saya tak terlewat jawabnya. Tak. Masih on time. Okey, alhamdulillah, takut liwat jadi lewat pula. Ni cerita liwat ni Haji. Baik. Apa cerita ni? Depa kata Nick Allen cabar liwat dah boleh. Orang tak faham lah kata macam tu. Saya pun sekali-sekali nampak macam betul. Tapi bila saya baca balik apa semua, tak betul lah. Jadi saya nak Haji sendiri kupasan Haji tentang liwat ini Haji. Baik, liwat yang tak terlewat ni pada hakikatnya memang adalah antara seksyen yang telah dicabar oleh Nick Allen. Tapi kita tak terkejut dia mencabar peruntukan liwat dalam seksyen dalam enactment Kelantan ini kerana dia berpandukan kes cabaran dia kepada kes Iki Putra. Dan dalam kes Iki Putra, satu-satunya seksyen yang dicabar dan diterima sebagai tidak sah kuasa gubalan adalah seksyen 28 liwat di Selangor. Jadi sebenarnya peruntukan liwat di enactment Kelantan tidak ada kemusykilan untuk Mahkamah Persekutuan membuat keputusan. Mereka cuma perlu copy and paste. Saya dah ada dah sebelum tu. Ya. Cukup ringkas jawapan saya. Kalau ramai tunggu lama pun tak guna. Sebab jawapan dia adalah kes Iki Putra. Tapi pokoknya di sini sekarang maksud dia. Ini saya nak jelaskan dan ini penting. Maksud dia kalau misal kata ada seorang Muslim yang dikatakan atau didakwa meliwat seorang Muslim, walaupun ada atau tidak ada saksi-saksi lain, katakan ada saksi Muslim, tapi tidak boleh dituduh lagi meliwat di mahkamah syariah. Kerana seksyen berkenaan telah pun dibatalkan. Dan juga terdapat beberapa lagi seksyen berkaitan dengan sexual offences ataupun jenayah-jenayah seks. Ada juga berkaitan dengan tawaran-tawaran maksiat.
muncikari dan sebagainya. Muncikari ni bunyi dia sedap macam buah. Dia adalah ibu ayam atau bapa ayam. Ya. Jadi whatever it is, section-section seksual berkenaan telah dibatalkan termasuk liwat. Now, yang penting saya nak uraikan di sini. Walaupun saya tidak akan masuk kepada, sebab ini sebahagian daripada cara penyelesaian. Pada tahun 1999, sebenarnya isu kes liwat dan peruntukan jenayah liwat di Mahkamah Syariah telah pernah dibangkitkan di Mahkamah Sivil. Yang tu yang Pak Haji nak dengar tu. Di mana kalau kita masih ingat, terdapat seorang yang dituduh di Mahkamah Session pada masa itu, Kuala Lumpur, iaitu Sukma Darmawan. Dia dituduh berkaitan liwat. Dan dalam kes tersebut, pihak yang satu lagi yang meliwat atau diliwat adalah juga Muslim. Jadi hujah peguam Sukma Darmawan, iaitu Mendiang Karpal Singh dalam kes itu adalah, sekejap, kenapa bawa Sukma di Mahkamah Sivil Jenayah ni? Bukankah ada peruntukan liwat di dalam enactment syariah? Bawalah ke Mahkamah Syariah. Kenapa bawa sini? Dan dia mengatakan, antara sebab dia bagi alasan dia, sebab di sini hukumannya berat. Pada masa itu 20 tahun. Maksimum lah. Tapi di Mahkamah Syariah 3 tahun. Nah, tentang hukuman ini saya akan sentuh kemudian. Jadi ini antara alasan dibangkitkan. Tapi Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut dengan jelas menyatakan bahawa pertamanya, dalam pandangan mereka, tidak ada masalah untuk ada dua set undang-undang jenayah. Satu civil, liwat. Satu syariah, pun liwat. Yang keduanya, sama ada nak bawa di mahkamah mana adalah untuk pihak pendakwa menentukan. Maksudnya, katalah yang menangkap orang yang meliwat atau yang cuba meliwat ni adalah pegawai penguatkuasa syari'i. Okey. Dan mereka mestilah pergi siasat di bawah enactment syariah. Dan mereka mendapati yang dituduh meliwat dan yang jadi mangsa meliwat adalah Muslim, dan mungkin ada satu atau dua saksi dan kesemua mereka Muslim. Maka kalau mereka nak bawa ke Mahkamah Syariah, itu budi bicara peguam syari'i, pendakwa raya syari'i. Tapi misal kata, apabila ditahan, yang pelakunya mungkin Muslim, tapi mangsanya tu pada masa itu tak pasti. Kemudian bila disiasat, didapati dia bukan Islam. Dan mungkin salah satu atau beberapa saksi, jika ada saksi, pun ada antara mereka yang bukan Islam. Maka mungkin mereka boleh buat keputusan tak sesuai untuk dibawa sebab mangsa tu bukan Islam. Takkanlah dia nak bagi keterangan di Mahkamah Syariah. Adakah dia selesa dengan keputusan Mahkamah Syariah sebab dia mangsa, dia pun saksi. So, maka dengan itu, pihak peguam atau pihak pelaksana undang-undang syari'i dan pendakwa raya syari'i, hubungilah pihak polis. Buatlah laporan silang kepada pihak polis. Pihak polis teruskanlah siasatan. Kalau dia orang setuju dengan keterangan yang ada, memang ada cubaan liwat ataupun liwat, maka tuduhlah di Mahkamah Sivil. Walaupun salah seorang mungkin Muslim. Nampak tak? Tu, 1999. 30 tahun lebih. Maaf, 20 tahun lebih yang lalu, hampir 25 tahun yang lalu. Sudah ada Mahkamah Persekutuan yang membuat keputusan bahawa tidak ada pelik bin ajaibnya untuk Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf dua set undang-undang yang berbeza. Perkara itu tidak pernah dicabar masa itu. Sebab perkara itu tidak dicabarlah, Mahkamah Persekutuan dalam kes Sukma tidak perlu melihat klausa pengecualian tadi. Jangan salahkan mahkamah pula buat salah. Mahkamah cuma selesaikan pertikaian yang dibawa di hadapannya. Pertikaiannya pun adalah berkaitan dengan cadangan peguam Sukma. Kes tu sepatutnya di Mahkamah Syariah. Dia tak cabar peruntukan Mahkamah Syariah. Dia kata bawa ke sana. Betul. Jadi mahkamah tak perlu lihat sama ada perkara itu sahih atau tak sahih. Dan di sini dalam kes Iki Putra dan Nick Elin, mahkamah terpaksa
untuk melihat. Dia kata, oh kes Sukma dulu tu memanglah macam tu. Sebab di situ tidak ada keperluan mahkamah nak melihat klausa pengecualian. Di sini kami perlu sebab cabaran adalah ianya terkeluar daripada klausa pengecualian. So ini adalah perkara yang berlaku di mahkamah. Pertikaian yang akan menentukan approach atau pendekatan yang diambil oleh mahkamah dan keputusan atau hasil daripada pertikaian tersebut. Bukannya daripada azali kita kena tahu mana undang-undang yang sah, mana yang tidak sah. Ya. Jadi tolong faham perkara ni. Saya nyatakan kali keberapa ni sebab ramai yang mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri kononnya tak reti nak buat undang-undang atau gubal undang-undang. Jangan salahkan Dewan Undangan Negeri. Salahkan. Kalau nak salahkan bagi saya peruntukan perlembagaan klausa pengecualian. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, sebenar-benarnya saya setuju walaupun perkara itu tidak berbangkit dalam kes Sukma, saya bersetuju tidak ada masalah untuk wujudnya dua set undang-undang. Satu untuk semua rakyat iaitu jenayah sivil, satu lagi adalah khusus untuk orang Islam di Mahkamah Syariah. Dan perkara ini akan kita sambung sekejap lagi dalam urusan ke masa hadapan. Tetapi pada masa yang sama, selepas daripada Sukma 1999, selepas daripada Juzaili 2015 dan juga selepas daripada sebelum Iki Putra iaitu pada tahun 2018-2019, terdapat beberapa kes lain di Mahkamah Persekutuan yang diputuskan oleh Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara pada masa itu, Rauf Sharif, yang mengatakan orang Islam adalah tertakluk kepada dua set undang-undang. Dalam erti kata lain, secara tak langsung, walaupun bukan secara khusus dinyatakan oleh Yang Ma'arif, ianya bermaksud tidak ada peliknya jika ada dua set undang-undang yang wujud selari antara satu sama lain. Jadi saya berpegang kepada kedudukan undang-undang dan akan menyokong mana-mana tafsiran dan pendekatan yang membolehkan penggunaan kedua-dua set sivil dan jenayah di Malaysia. Tapi bagaimanakah caranya perlu kita tangani dalam bahagian keempat. Saya harap saya telah menjawab liwat secara tidak lewat. Kami puas mendengar dan kami semua amat memahami. Lega rasa satu demi satu disentuh oleh Tuan Haji Hanif Katri untuk memahamkan kita, dan komen-komen anda semua pun cukup padu. Kebanyakannya wanita pula tu. Cukup hebat, cukup terbaik, seiring dan selari. Kebanyakan daripada ni semua ada ilmu yang cukup tinggi. Cakap pasal wanita, saya perlu sentuh di sini. Nak sentuh tak? Saya bukannya pengamal syar'i, dan ilmu dalam bidang syar'i ini saya tidak lengkap, tidak mendalam. Saya selalu dibantu oleh rakan-rakan yang lebih arif dalam ilmu syar'i yang membuat amalan syar'i. Apa yang saya nak nyatakan, saya diberi faham bahawa di dalam undang-undang syariah, hubungan lesbianism, wanita dengan wanita. Tadi liwat, ni lesbian. Adalah jenayah mengikut syariah. Ada perkataan atau perkataan Arab yang digunakan. Saya minta maaf. Perkara yang bukan ilmu saya tidak akan menyentuh melainkan apa yang saya tahu. Tetapi untuk pengetahuan semua di sini, termasuklah wanita. Lesbianism, hubungan secara hubungan seks, lesbianism wanita dengan wanita tidak menjadi hubungan luar tabii seadanya sekarang di bawah undang-undang sivil. Jadi perkara ini antara perkara yang tidak mungkin kalau Iki Putra itu kekal sebagai undang-undang, dan kalau Nick Allen kekal berkaitan dengan isu liwat tersebut. Mahkamah mengatakan memandangkan liwat adalah di dalam hubungan luar tabii. Sex against the order of nature. Maka tidak boleh ada liwat secara berasingan. Tapi sex against the order of nature, seperti yang wujud, tidak pernah ada wanita dituduh untuk membuat hubungan seks against the order of nature dengan wanita lain. Sebab apa? Sebab di civil, dia ada satu kunci yang penting. Pada masa itu, sekarang ada tertakluk pada pindaan, tapi belum sampai kepada lesbianism. Iaitu kena ada penetration.
kena ada zakar yang menembus. Sama ada kekemaluan faraj untuk rogol ataupun ke dubur untuk liwat atau ke mulut sebagai seks di luar tabi'i. Tapi kalau lesbian macam mana? Itu sebab dia tak jadi jenayah. Okey. Tetapi sekarang ni rogol pun telah didefinisikan menggunakan jari ataupun objek asing memasukkan dalam lubang faraj adalah rogol. So dalam keadaan itu sekiranya wanita dengan wanita membuat hubungan seks menggunakan alat selain daripada zakar, sebab itu cuma ada dengan lelaki, maka ia mungkin tergolong. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini adalah ada secara khusus satu jenis jenayah syariah, lesbianism dalam syariah, yang tidak mungkin dapat dilaksanakan di Malaysia seadanya undang-undang sivil jenayah sekarang. Jadi bukankah kita tak boleh nak buat undang-undang itu kerana kekilafan keputusan ini? Sedangkan dalam syariah ada. Betul, betul. Dan ini tak dapat dihujahkan dengan mendalam sebab perkara itu tidak berbangkit secara khusus. Tetapi telah cuba dibangkitkan dalam Iki Putra secara ringkas. Okey Haji. Alright. Tak apa. Haji terang tu pun saya dapat ilmu yang baru. Hari ni baru saya tahu. Rupanya di dalam syariah ada tentang lesbian itu. Saya pun dapat tahu masa kes Iki Putra. Oh, okey. Civil tak ada Civil setakat ini tak ada. Sebagai seorang pengamal undang-undang sivil di Malaysia, saya mengesahkan tidak ada jenayah lesbianism atau cunnilingus dipanggil menggunakan lidah. Semua itu kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang nak apa yang berlaku dalam kes Nick Elin ke Iki Putra, penyelesaiannya ataupun perubahannya, kita ada jawatan kuasa MKI. Baik. Apa yang dipengurusikan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor, dan timbalan pengurusinya adalah Anwar Ibrahim sendiri. Jawatan kuasa ini, katalah Haji, semua rakyat Malaysia tahu jawatan kuasa ini berperanan untuk sekarang ini tengah mengkaji keputusan Mahkamah Persekutuan. Betul Haji? Betul, tepat. Dan kemudian ke mana keputusan itu akan dibawa? Sama adakah keputusan itu ni cara orang kampung supaya mereka faham, adakah keputusan itu dapat membetulkan balik kes Nick Elin ni dan juga Iki Putra ni. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab soalan itu, saya perlu nyatakan kita ada menyentuh tentang liwat tadi, kita ada menyentuh tentang lesbianism. Apabila kita berbincang tentang ilmu, kita tidak boleh segan daripada menyebut perkara yang mungkin sensitif. Tapi ilmu ni termasuk macam mana ustaz dan ustazah mengajar kita tentang istinja dan perkara-perkara tersebut. We have to learn. Perkara ilmu tak boleh kita malu tak mau dengar. Saya minta maaf, saya kena nyatakan di sini. Baik, terus kepada soalan sebab masa sudah suntuk. Baik, cara penyelesaiannya, saya pertama sekali teramat bersyukur dan kita semua sepatutnya terhutang budi dengan Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor, kerana pada 5 Disember 2023 yang lalu, sebelum keputusan Nick Elin pada 9 Februari, baginda Tuanku telah mentitahkan dan mewujudkan jawatan kuasa untuk mengkaji kuasa gubalan undang-undang negeri. Dan sekarang telah dilantik pada 5 Disember, dilantik 11 anggota yang diketuai jawatan kuasa tersebut. Dalam 11 tersebut adalah Tun Zaki Tun Azmi, iaitu bekas Yang Ma'arif Hakim, Ketua Hakim Negara, dan juga dibantu oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Zawawi Mak Saleh. Jadi pokoknya di sini tanggungjawab mereka sekarang adalah untuk mengkaji adakah keputusan-keputusan ini telah menurunkan kebolehan Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang syariah jenayah. Jawapan ringkas, saya percaya mereka akan dapati telah dikurangkan. Soalan kedua, adakah perlu dinaikkan balik? Itulah yang mereka akan kaji. Adakah perlu dinaikkan balik ataupun biarkan Mahkamah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan menggubal undang-undang persekutuan berkaitan isu-isu di situ. Dan soalan lanjut daripada situ, adakah setiap isu syariah mungkin boleh digubal? Sebab persekutuan pun tidak boleh masuk campur syariah. Betul. Jadi daripada sudut inilah kajian yang rapi, yang teliti, insya-Allah akan dibuat, dan kertas kerja yang mereka sedia tersebut, saya harap menggandungi setiap cadangan pindaan. Yang pertama, pindaan yang saya telah syorkan
dalam beberapa siri perbincangan saya dengan pihak-pihak lain. Yang pertama adalah untuk membuang klausa pengecualian, preclusion clause di dalam butiran 1 senarai 2 jadual 9, iaitu maknanya dalam erti kata lain, bila buang maka negeri boleh gubal undang-undang syariah jenayah yang menjadi yang tertakluk kepada peraturan agama tanpa segan silu sama ada dia masuk dalam senarai persekutuan ataupun tidak. Itu yang pertama. Jadi kita boleh ada dua set undang-undang. Buang itu daripada perlembagaan. Yes, itu adalah syur saya kerana bagi saya dalam masyarakat majmuk tidak ada ketidakadilan. Tidak ada ketidakadilan berkaitan wujudnya dua set undang-undang, satu untuk orang Islam dan satu untuk semua. Saya akan huraikan sekejap lagi bahagian ni. I'll come back to that. Yang keduanya, saya percaya apa itu criminal law, undang-undang jenayah yang tidak didefinisikan, walaupun dalam kes Nick Allen ni perlu diberi definisi di dalam senarai 1 jadual ke-9 butiran ke-4. Kena diberi definisi. Criminal law includes every criminal law except syariah criminal law. Mungkin kena nyatakan. Kecuali undang-undang syariah jenayah yang terkandung di dalam senarai 2. Tertakluk kebijaksanaan, kebolehan jawatan kuasa ini untuk menggubal, tapi itu perlu didefinisikan. Kalau tidak, saya minta maaf, saya perlu lebarkan sedikit. Di Amerika Syarikat, pernah tahun 1920-an, ada undang-undang digubal melalui pindaan kepada perlembagaan mereka yang mengatakan bahawa tidak boleh minum, menjual atau membawa arak. Amerika ni, negara bukan Islam pun. Tahun 1920-an, 100 tahun yang lalu. Untuk 9 tahun itu undang-undang. Selepas 9 tahun, yang ini telah dibuang balik. Apa yang saya maksudkan di sini? Katalah 9 tahun lagi atau 9 bulan lagi. Kita anggap 9 tahun lagi lah. Kalau saya kata 9 bulan, orang nanti mengatakan isu politik pula. 9 tahun atau 90 tahun lagi, kalau belum kiamat, ada kerajaan persekutuan nak buat undang-undang. Kononnya ada kajian kesihatan yang menunjukkan satu titik arak boleh memendekkan nyawa untuk 1 hari. Contohnya. Maka dia buat undang-undang demi kesihatan rakyat Malaysia yang belum naik daripada 33 juta untuk 90 tahun. Masih 33.4 juta. Contoh. Jadi khawatir hilang penduduk, dia buat undang-undang haramkan arak walaupun orang Islam atau bukan Islam. Menurut kes Iki Putra yang diterima pakai oleh Nick Allen, ada keputusan yang amat arif Azhar Muhammad, Hakim Besar Malaya pada masa itu, yang mengatakan, Ketua minta maaf, Court of Appeal Mahkamah Raya mengatakan bahawa walaupun belum wujud undang-undang itu, selagi ada kebolehan untuk menggubal di bawah senarai persekutuan, maka negeri tidak boleh gubal. So katalah ada nanti undang-undang arak, semua tak boleh minum, maka adakah ia menjadikan undang-undang tak boleh minum arak? Bukan sekarang, ni bukan kes Nick Allen tau. Jangan pula kata apa Peguam Manik mengatakan arak tidak dibatalkan di bawah enactment Kelantan dalam kes Nick Allen. Saya bagi contoh 90 tahun hadapan. Ikut apa yang berlaku 100 tahun lalu di Amerika Syarikat. Kalau itu dilakukan oleh kerajaan persekutuan, adakah itu akan mengakibatkan undang-undang syariah jenayah dalam mana-mana enactment yang mengharamkan arak sebagai tidak sah? Itu persoalan yang saya tanya di Mahkamah Persekutuan. Tidak dijawab. Tidak dijawab? Ya. Sebab mahkamah menganggap tidak perlu dijawab. Tidak dijawab. Jadi ini persoalan yang saya nak tanya balik kepada semua, dan saya letakkan dengan penuh takzim, saya letakkan kepada penuh takzim kepada Kebawah Duli Sultan, ya. Saya letakkan kepada jawatan kuasa untuk fikir perkara ini. Jadi adakah kita perlu mengikut senarai 1, senarai 2 seperti yang wujud sekarang yang boleh menimbulkan kepelbagaian masalah yang kita nampak lepas hampir 66 tahun baru kita nampak sekarang masalah yang wujud sejak 57 dalam senarai. Mungkin 90 tahun lagi atau 55 tahun lagi kita akan nampak masalah berkaitan perkara lain seperti yang disentuh oleh Yang Amat Arif Azhar pada ketika itu, berpandukan kepada takrifah yang diberi oleh beliau. Jadi perkara ini semua perlu dilihat. Now,
paling penting di sini, ramai juga yang telah mencelarukan rakyat. Yang mengatakan, kenapa pula nak ada hukum hakam ataupun undang-undang syariah di mahkamah syariah. Sedangkan hukumannya 3 tahun. Betul. Jadi Libat 3 tahun. Mahkamah sivil maksimum 20 tahun. Sepat lagi. Minimum 5 tahun. Kadang-kadang tertentu. Apa yang nak bawa pergi mahkamah syariah? Masalah di sini ada 2. Saya nak jawab. Atas apa dasar sekalipun, hukuman yang diletakkan untuk mahkamah syariah laksanakan adalah di bawah Akta 355 yang digubal oleh Parlimen pada tahun 1965. 2 perkara. Tolong dengar elok-elok sebab ia menyentuh RUU juga, dan pandangan saya hampir 10 tahun lalu berkaitan dengan RUU dan ketidakberkesanan RUU ni. Pertama, saya berpendapat sebagai seorang pengamal undang-undang, Akta 355 tahun 1965 ni tidak pun terpakai kepada mahkamah syariah selepas pindaan tahun 1988. Kerana apa? Sebab selepas 1988, mahkamah syariah diiktiraf untuk digubal, ditubuhkan oleh negeri. Dan di bawah item 1 dinyatakan untuk menubuhkan mahkamah dan prosedur serta proses mahkamah. Kedua, Dewan Undangan Negeri untuk mengubal jenayah syariah. Jenayah ni mestilah termasuk hukuman. Kalau awak boleh gubal undang-undang jenayah, apakah hukuman untuk undang-undang itu? Semestinya lah untuk negeri. Adakah boleh persekutuan mengatakan, walaupun undang-undang ni bukan di bawah saya, awak nak hukum, awak cuma boleh 356. Bukankah itu salah campur kerajaan persekutuan dalam urusan negeri? Itu persoalan saya nyatakan di sini. Di mana bagi saya, kerajaan, minta maaf, Dewan Undangan Negeri bila tubuhkan mahkamah dan bila gubal undang-undang enakmen jenayah, boleh letakkan hukuman mereka sendiri. Saya yakin ramai pengamal undang-undang di luar tidak akan setuju dengan saya. Tapi itu pandangan saya, kita boleh berdebat. Sebab ini bukan forum ilmiah perundangan secara khusus untuk pahaman kes Nick Allen, maka saya berhenti di sini pasal isu tersebut. Tapi bahagian kedua kalaulah saya salah bahawa Akta 355 itu terpakai sekalipun, maka itu boleh dipindah. Bukankah RUU yang menunggu kiamat ni dah lama menunggu di Parlimen? Kalau awak rasa 3 tahun, RM5,000 dan 6 tahun itu, 6 sebatan itu terlampau sedikit, pindahlah. Kenapa jadikan alasan sedikit sekarang yang tidak mahu dipindah sebagai alasan untuk tidak adakan undang-undang syariah di mahkamah syariah? Tak munasabah. Dulu bila orang nak buat hudud, mengatakan kononnya barbrik tak boleh buat. Mana boleh potong tangan? Sekarang bila undang-undang tu 3 tahun mengatakan terlampau ringan. Dulu terlampau tinggi, sekarang terlampau ringan. Sampai bila yang awak takkan puas hati dengan undang-undang syariah? Wahai rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam. Saya bukan pakar dalam bidang agama dan saya tidak akan klaim. Tapi persoalan ni yang menimbulkan pelbagai kemusykilan yang jawapannya ada di tangan kita. Kita boleh pindah undang-undang hukuman tersebut sama ada kerana Akta 355 itu tak terpakai mengikut pandangan pertama saya, dan jika terpakai pun mengikut pandangan kedua, pindahlah hukuman tersebut. Naikkanlah hukuman seperti mana kalau sivil 20 tahun, jadikan sini 19 tahun 354 hari. 1 hari kurang. Ini saya perli, memang saya perli dan saya sindir. Sebab isu hukuman tidak relevan dengan isu kuasa ataupun jenayah syariah di mahkamah mana. So ramai yang bangkitkan perkara ini tanpa tahu penyelesaiannya di tangan pihak yang memegang kuasa gubalan undang-undang untuk mengubah hukuman bila-bila masa. Kalau dah naik pun boleh kurangkan balik. 10 tahun lagi kalau rakyat yang bukan Islam di Malaysia suka meliwat dan petition untuk hukuman dikurangkan, mungkin boleh dikurangkan kepada 5 tahun. Ini saya cakap seluruh Contoh. Hukuman ini bukan bila naik, kena naik, boleh turun. Boleh digantung pun kesalahan itu untuk tempoh-tempoh tertentu. Seperti mana ingat di Amerika Syarikat pernah berlaku, saya nyatakan. Jadi come on. Pokoknya
memang balik kepada kenyataan saudara Fazli tadi, alhamdulillah dengan adanya MKI menubuhkan jawatan kuasa ini, kita menanti penyediaan laporan lengkap dengan cadangan pidangan yang perlu. Tetapi dia tak selesai di situ. Cadangan ni tetap akan jadi cadangan walaupun datangnya daripada majlis raja-raja. Sehingga ianya dibentang dan diluluskan melalui undi 2/3 di kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi itu pun perlu disegerakan. Saya ada dengar saudara Fazli sebut. Saya pun nak pergi ke yang tu. Yang mana? Yang pasal 2/3 tadi tu. Saya sebelum tu Haji, saya nak Haji respon sikit je Haji. Apa dia? Kita ambil satu yang terakhir ni daripada Tanjung. Baik. Sepatutnya Tuan Hanif kena sembang lebih sikit pasal takzir dan klausa pengecualian yang jadi sebab utama kes Nick Allen itu boleh menang. Baik. Klausa pengecualian saya dah sentuh daripada minit pertama sampai sekarang, saudara Tanjung. Takzir ni ada sedikit masalah berkaitan nak menyentuh perkara ini. Kerana apa? Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Arif Tengku Maimun telah membaca penghakiman lisan dalam bentuk bertulis yang dipanggil ringkasan penghakiman di mahkamah dalam bahasa Melayu. Dalam situ dia ada menyebut tentang takzir. Tetapi apabila anda membaca 88 muka surat penghakiman muktamad yang penuh, ianya dalam bahasa Inggeris dan tidak ada langsung disebut tentang takzir seperti mana yang disentuh dalam ringkasan pengujahan. Sebagai seorang peguam pengamal undang-undang untuk tempoh 33 tahun, apa yang mengikat saya adalah penghakiman muktamad. Rakyat mungkin tidak tahu benda ni, saya tak boleh salahkan rakyat kerana mereka tidak tahu perbezaan ringkasan. Sebenarnya dari segi hukum perundangan pula ada masalah. Ringkasan penghakiman wajar mengandungi apa yang diringkaskan daripada penghakiman muktamad. Dan sekiranya saya betul, dan saya dah baca, insya-Allah saya betul. Sekiranya betul, sememangnya takzir tidak ada dinyatakan dalam penghakiman muktamad dalam bahasa Inggeris tersebut, maka nilai ataupun kebolehterimaan ringkasan penghakiman tersebut boleh dipersoalkan dari sudut kehakiman dan perundangan. Perkara ini mungkin akan berbangkit dalam hujah kes-kes akan datang dalam mana-mana cabaran lain. Jika ada pihak nak merujuk kepada Nick Allen, maka peguam besar kemungkinan akan bangkitkan permasalahan kehakiman ini. Baik, di situ adalah isu pasal takzir. Dan yang keduanya pasal takzir, walaupun ini bukan bidang saya, jadi saya tidak akan cakap atau memberi faham tentang takzir. Tapi apabila saya merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan takzir, mereka mengatakan apa yang disentuh oleh Yang Amat Arif itu bukannya salah, tetapi tidak tepat sepenuhnya. Walaupun hudud dan kisas memangnya adalah undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Quran dan hadis, tapi takzir yang diberikan kuasa kepada pemerintah untuk gubal pun dalam segi syariah asasnya datang daripada ajaran Islam, Quran dan hadis. Iaitu ia hendaklah salah dari sudut agama baru dia menjadi takzir. Tapi untuk undang-undang sivil, ia salah dari segi pentadbir, tak semestinya dengan merujuk kepada nilai-nilai mana-mana agama. In English they call what? Takzir. In English there's no such thing sebab takzir adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya? Tapi the point is, kalau undang-undang sivil jenayah nak dikatakan takzir, bukannya salah tapi tidak tepat. Dan di situ ramai pengamal undang-undang syari'i berpendapat bahagian sentuhan takzir oleh Yang Amat Arif adalah kurang tepat berkaitan dengan undang-undang sivil untuk memberi nafas syariah kepada undang-undang sivil. Tapi saya tidak mahu mendalami perkara tersebut sebab saya bukan bidang syari'i. Dan itulah masalah rakyat kita. Kalau bukan bidang kita, jangan kita bercakap. Ya, tapi soalan ditanya. Kalau tak ditanya, saya tak cakap. Maka biarlah pakar dalam bidang itu, ahli dalam bidang itu menceritakan apakah itu takzir yang setepat-tepatnya dan sekiranya betul atau tidak apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Arif tentang takzir yang terpakai kononnya kepada undang-undang sivil. Saya cuma menerima pakai yang pertama. Betul. Yang pertama iaitu ada permasalahan. Apa yang dikatakan ringkasan penghakiman tidak terkandung di dalam
penghakiman bertulis lengkap 88 muka surat. Ya, apa dia? Itu Salina Sulaiman pun dia Ya. takzir di dalam mahkamah sivil sungguh-sungguhnya bukan dari Al-Quran, hadis dan para fuqaha. Betul, itu yang saya maksudkan tadi. Tanjung pun kata terima kasih tuan, saya kira depa jahil pasal takzir sebab gagal bezakan antara larangan agama dan bukan agama. Kemudian begitu juga dengan kualitatif research, betul tu, takzir syariah ikut Al-Quran dan hadis. Apa lagi? English tak ada perbezaan takzir tapi dia buat judgement pasal perundangan syariah. Aduh, pening. Terbaik Tuan Haji. Okey Haji, saya nak pergi soalan yang terakhir Haji. Baik. Bila MKI dah ada cadangan pandangan dibawa ke Parlimen. Ya. Okey, dibentangkan di Dewan Rakyat. Ya. Untuk mendapatkan 2/3 sokongan daripada 222 ahli Parlimen. Betul? Betul. Jikalau selagi semua masih hidup. Semua masih hidup. 222 ahli Parlimen masih hidup, masih bernafas. Undian tak dapat 2/3. Dia bagi saya dia mungkin berlaku. Katalah tak dapat 2/3. Majlis Raja-Raja sebagai ketua agama yang memayungi agama Islam, adakah jika gagal 2/3 itu bererti pindaan tak dapat dilakukan? Di mana peranan dan kuasa mutlak Majlis Raja-Raja tersebut? Sama ada mutlak ataupun tidak? Baik. Saya yakin sekarang ini. Soalan baik tak baik? Baik. Dan saya yakin melalui soalan ini awak sebenarnya sudah membuat ijazah undang-undang. Oh ya ke? Sebab soalan awak menjurus kepada permasalahan undang-undang yang logik. Yang boleh muncul. Iaitu, okey semua dah buat, bawa pergi Dewan, Dewan tak nak bagi. Dewan tak mau bagi. Itu. Awak ada law degree. Daripada mana? Boston University Amerika Syarikat. Baik. Satu soalan yang memang cukup bagus. Sebab dari segi perundangannya, setiap pindaan perlembagaan perlu melalui Parlimen dulu, Saudara Fazli dan para penonton. Parlimen kena meluluskan 2/3 di dua-dua Dewan. Bila Parlimen dah luluskan 2/3, maka untuk pindaan-pindaan yang tidak memerlukan persetujuan atau perkenan Majlis Raja-Raja, maka Agong boleh just cop perkenan Agong cukup. Tapi perkara yang tertakluk kepada keselesaan atau perkenan Majlis Raja-Raja, iaitu Islam, dan ini melibatkan kuasa gubalan undi Islam, dia perlu pula dapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Now, saya pause kejap. Dalam kes ini, memandangkan MKI yang menubuhkan jawatan kuasa dan memberi watikah, saya percaya walaupun dikeluarkan oleh kerajaan, atas nasihat ataupun persetujuan MKI dan Majlis Raja-Raja. Maka di tahap ini kita boleh lihat bahawa Majlis Raja-Raja melalui MKI setuju perlunya penyelidikan untuk pindaan. Dan ini dibuat pada 5 Disember 2023. Sebelum pun keputusan Nick Allen. Makna kata Majlis Raja-Raja cukup peka dengan apa yang sedang berlaku. Iki Putra sudah ada, Nick Allen besar kemungkinan ke sana, jadi kita perlu selidik benda ni. Jadi walaupun persetujuan boleh dianggap hampir dipersetujui ataupun ada perkenan untuk tubuhkan jawatan kuasa, tetapi selepas digubal oleh Dewan Rakyat dan oleh Dewan Negara melalui 2/3 undi, dia masih kena pergi Majlis Raja. Soalannya, kalau Dewan Rakyat tak bagi, Dewan Negara tak bagi, maka dari segi peruntukan perlembagaan yang ada, dia tak jadi pindaan. Tak jadi pindaan. Walaupun atas permintaan MKI sebelum itu. Walaupun atas dorongan Majlis Raja-Raja. Apa yang Majlis Raja-Raja boleh buat, ini bukan isu kuasa mutlak. Ini adalah isu berpandukan kepada struktur gubalan undang-undang dan pindaan perlembagaan. Itu struktur dia. Apa yang dia boleh buat? Mungkin dia boleh panggil 222 orang, yang mana yang tak undi dia boleh rotan lah kat istana. Dan mungkin wajib dirotan. Sebab majoriti 2/3 di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat adalah orang beragama Islam. Jadi kalau mereka tak undi, maka tak dapatlah 2/3. Bukan maksud dia saya mengatakan orang yang bukan Islam tidak akan undi. Saya yakin sahabat-sahabat kita, rakyat yang bukan Islam di negara kita pun akan faham peri penting untuk menegakkan hukum syarak untuk orang Islam melalui mahkamah syariah dan melalui kuasa gubalan undang-undang syariah. Mereka akan undi.
Tapi untuk tidak mendapat 2/3 bermaksud adanya orang yang Islam yang tak ngundi. Mereka itu wajar dan wajib dirotan di khalayak ramai. Itu nombor satu. Yang keduanya, selain daripada itu dia tak menjadi undang-undang. Tetapi kalau rakyat menggerakkan Majlis Raja-Raja bahawa ini rakyat nak, rakyat tidak boleh tak ada. Sebab ini mengancam kedudukan Islam contohnya, mengancam kedudukan ataupun penggunaan hukum-hukum syara. Maka Majlis Raja-Raja mungkin kena buat sesuatu pilihan, memanggil Perdana Menteri untuk mencari jalan, membentang semula di parlimen dengan syarat persetujuan mereka akan undi. Dan kalau tidak, mungkin baginda tuanku, kalau dalam keadaan di mana Perdana Menteri berkenaan sudah dipersoal oleh rakyat dan sebagainya, mungkin adanya keperluan peletakan jawatan, tukar Perdana Menteri ataupun mengadakan maghiran dan panggil parlimen dalam keadaan darurat maghiran. Wallahualam. Saya tidak ingin mendalam ke situ. Betul? Sebab dia dah bercabang kepada benda-benda lain kerana tidak ada undi 2/3. Jadi kita akan melangkah perkara itu jika perkara itu berlaku dan kita akan bincang kemudian. Sekarang ni kita harap dan kita percaya wakil-wakil rakyat kita yang 222 yang ada sekarang ni mempunyai fikiran yang matang, tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan yang beragama Islam, kepercayaan dan keyakinan kepada sistem syariah untuk menentukan gubalan ini dibuat. Saya nak sudahkan dengan satu cerita ringkas. Silakan Haji. Kita dengar cerita ringkas. Ceritanya sudah ada pun ditular selepas saya keluar mahkamah Nick Allen selepas keputusan. Saya telah memberi sidang akhbar bersama rakan-rakan peguam lain. Dan saya telah menyatakan pada faktanya, Iki Putra diputuskan pada 25 Februari 2021. Kami, segolongan peguam, telah pun menyediakan petition dengan cadangan pindaan-pindaan yang perlu. Dalam tempoh 3 minggu selepas Iki Putra, yakni pada sebelum 18 Mac 2021. Dan membawa, bukan saya, kalau saya bawa, ramai daripada ahli Dewan Rakyat tak suka tengok muka saya. Tak tahulah, mungkin lebih handsome daripada mereka. Betul. Jadi, peguam lain yang tolong bawa. Berjumpa dengan wakil rakyat kerajaan, berjumpa dengan wakil rakyat pembangkang pada masa itu, 18 Mac 2021. Saya tidak tahu butiran lanjut, berapa kali jumpa, secara khusus di mana dan sebagainya. Tapi di parlimen pun ada. Tapi apa yang berlaku? Tidak ada langsung pergerakan. Tidak ada langsung usaha untuk membentang RUU, pindaan perlembagaan pada masa itu. Sedangkan tanpa wujudnya jawatan kuasa yang ada sekarang, telah kita beri cadangan pun. Kalau tak yakin dengan cadangan kami, katalah tak suka muka kami, apa salahnya tubuhkan jawatan kuasa awak sendiri 3 tahun lalu. Kalau awak buat 3 tahun lalu, tak ada kes Nick Allen ni. Nick Allen tak perlu kami pergi kat mahkamah sebab Nick Allen takkan cabar. Apabila perlembagaan pindaan dibuat, pindaan itu mengatasi semua keputusan mahkamah yang wujud di atas peruntukan terdahulu. Ya. Inilah masalahnya. Keinginan, kekuatan, desakan politik setiap wakil rakyat di Malaysia dah tidak ada kematangan, tidak ada kepentingan. Sebab itu, saya tak percaya dan tak yakin dengan sistem politik kepartian negara ini pada masa sekarang. Tapi itu satu soal lain, tapi relevan dengan isu ni. Sebab perkara ini telah dibawa 3 tahun lalu. Saya tahu, walaupun bukan saya yang pergi parlimen. Kalau saya pergi parlimen, mungkin lagilah 6 tahun yang tunggu. Tapi, this is the sorry state of affairs of this country. Tak buat, bila jadi Nick Allen, macam-macam cerita keluar. Macam-macam tuhmahan dibuat. Macam-macam jadi dituding kepada semua pihak. Tapi anda sendiri di parlimen tak buat. Dan sekarang ni, bukan saya nak kata apa-apa. Buat perhimpunan di hadapan mahkamah. Mengatakan Black Friday. It's not Black Friday. It's a black day. It's a black t-shirt or black shirt saja.
Kalau anda sebenarnya melakukan tanggungjawab anda untuk berani pindah masa itu, tak perlu sekarang nak mengatakan nak buat RUU, Private Members Bill. Tapi tak apa. Saya tidak ingin mendahului usaha anda dan saya sebagai peguam bela tidak akan memprejudiskan mana-mana usaha jika ia murni. Jika ia tak murni, sayalah antara yang pertama akan memaklumkan kepada rakyat. Maka usahalah apa yang perlu diusaha. Dan untuk kerajaan pula, walaupun jawatan kuasa sedang menilai, tak ada masalah jika RUU Private Members Bill dibentangkan oleh pihak pembangkang, adaptasikan, angkatnya sebagai anak angkat anda supaya boleh naik dalam agenda mesyuarat Dewan Rakyat supaya dapat dibentang dengan segera. Dipercepatkan, dipermudahkan. Ya. Dan rang undang-undang yang dicadangkan boleh dibawa kepada jawatan kuasa di bawah MKI ini untuk melihat sama ke tak, nak tambah ke tidak. So, perkara ini boleh dibuat. Walaupun sepatutnya dibuat 3 tahun lalu, saya harap dibuat dalam tempoh 3 bulan yang akan datang. Saya faham dan saya merafak sembah kepada Kebawah Duli Sultan Selangor. Memang tempoh yang diberikan kepada MKI, kepada jawatan kuasa adalah 1 tahun. 1 tahun. Tapi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan paling kuat supaya perkara ini dapat dimajukan. Banyak cadangan-cadangan telah disampaikan dulu. Kalau jawatan kuasa besar hati, pihak peguam seperti Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Persatuan Peguam Muslim Malaysia dan ICOR boleh menghantar cadangan-cadangan tersebut untuk membantu. Ya, InsyaAllah. Yang lebih atau kurang saya minta maaf. Yang tepat dan betul semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang khilaf dan bincang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Kita harap perkara ini dapat diselesaikan dengan kadar segera. Seperti mana kata Tuan Haji, kalau ke bawah Duli Tuanku yang Sultan Selangor memberi tempoh setahun, kalau boleh pendekkan jadi 6 bulan, dipersila dan dialu-alukan oleh rakyat Malaysia. Kerana apa? Setiap pindaan perlembagaan itu akan mematikan keputusan yang tepat yang sudah berlaku kepada Nick Allen maupun juga Iki Putra. Tepat sekali. Dan sekiranya dalam tempoh mulai pada hari ini sampai bila undang-undang pindaan perlembagaan diluluskan, ada kes-kes lain sekalipun, enakmen Pulau Pinang diserang pun, pindaan itu akan mengatasi keputusan-keputusan. Jadi kita harap semuanya dipermudahkan, dipercepatkan, dan saya pun mendapat perkabaran ahli-ahli Parlimen PAS Perikatan Nasional juga akan membawa private bill. Dan kita harap seperti mana kata Tuan Haji tadi, ahli Parlimen Kerajaan pun janganlah bermain politik. Angkatlah private bill pemimpin-pemimpin ahli-ahli Parlimen pembangkang supaya ia naik cepat dan boleh dibahas dan dibentangkan di Parlimen. Kerana apa? Ini bukannya soal siapa betul, siapa salah. Ini soal tentang syariah. Perlu dimartabatkan, Mahkamah Syariah juga perlu dimartabatkan. Begitu juga dah dengan Mahkamah Persekutuan, perlu dihormati keputusan yang telah mereka buat. Ini bukannya masa untuk nak tuding jari Anwar salah, Anwar betul. Tidak. Saya tidak. Perkara ini bukanlah cerita politik. Semua orang tak salah. Cuma kita perlukan pindaan perlembagaan untuk memperkukuhkan lagi Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Seperti mana kata Tuan Haji, ada 2 set undang-undang, tak jadi isu pun. Jadi akhir kalam daripada saya. Dan minta maaf saya saya terlupa nak nyatakan begini. Terima kasih kerana memperingati saya. Walau apa sekalipun, kita mempunyai pandangan-pandangan peribadi secara profesional berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia yang patuh kepada keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kita wajib hormati keputusan Mahkamah Persekutuan. Kerana Mahkamah Persekutuan memberi takrifan setakat mana yang mereka boleh bagi berkaitan isu ini melalui penghakiman ini. Ianya menjadi tanggungjawab Parlimen sekarang untuk memperbetulkan apa-apa sekalipun. So, jangan kita nak tuhmahkan mahkamah, jangan kita nak tuding jari kepada mahkamah. Kita boleh berbincang secara ilmiah seperti yang kita lakukan, di mana mungkin mahkamah khilaf, di mana kurang tepat. Itu adalah perbincangan ilmiah.
Itu bukannya menghina mahkamah. Terima kasih. Jadi, kepada anda semua yang sentiasa memberi sokongan kepada kami, teruskan berkata benar walaupun pahit. Itu prinsip dan pegangan kami. Tak kiralah walaupun baju kami pakai ada muka Tun Mahathir ke, kami tidak berparti pun. Jadi nak tuding jari, nak mereka cerita salah orang tu salah, tidak, kami tidak akan buat. Kerana apa yang kami bersiaran langsung selalu kerana apa? Kerana untuk memahami saya dan kita semua tentang selok belok perlembagaan, kerana kita bukanlah di bidang perundangan dan ilmu kita taklah setinggi seperti mana pemimpin-pemimpin yang ada. Mungkin ada yang cakap pandai, mungkin yang tak cakap pandai. 222 ahli parlimen pun tak kira kerajaan maupun pembangkang. Ada yang makan gaji buta setahun lebih tak pernah berbahas pun. Kami tahu. Begitu juga dalam pembangkang pun ada ahli parlimen yang tak pernah sekali pun berbahas, Tuan Haji. Jadi, pendek cerita tentang isu Nick Allen ini, tak kiralah Iki Putra, kita tuntut ahli-ahli parlimen. Kalau pembangkang membawa private bill untuk isu ini, ahli parlimen kerajaan tolonglah sambut dengan berlapang dada dan mempercepatkan proses pindaan perlembagaan ini. Sekian. Terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Khatri. Hari ini kami Borea Pulau Pinang dua-dua orang. Terima kasih di atas perhatian anda. Kepada followers di TikTok, nantikan live ini kami akan potong pada tajuk-tajuk khusus dan akan dimuat naik di TikTok Apa Kata Malaysia. Yang belum follow TikTok Apa Kata Malaysia. Akhir kalam daripada saya, yang baik semestinya daripada Allah, yang jaya semestinya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda. Kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.